Selamat sejahtera, para pembaca sekalian. Kisah yang akan saya kongsikan hari ini adalah tentang ibu mentua saya, yang datang ke rumah kami 4 kali seminggu untuk mengosongkan peti sejuk kami. Suami saya kata, apalah sangat ambil lauk sikit, tapi saya senyap-senyap meletakkan sesuatu di dalam peti sejuk, dan selepas melihatnya, wajah ibu mentua saya terus pucat lesi. Bunyi jarum saat pada jam dinding terasa begitu berat, seolah-olah menitis seperti peluh di dahi saya. Mesyuarat laporan prestasi suku tahunan di dalam bilik mesyuarat yang menyesakan itu berlanjutan 2 jam lebih lama daripada yang dijangka. Rasanya seperti sisa-sisa tenaga terakhir dalam hari saya yang sudah sedia syarat ini diperah sehingga kering. Nama saya Amira. Saya bekerja di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Hari ini, kerja saya terasa lebih memenatkan daripada biasa. Sebaik sahaja waktu kerja tamat, saya terus meredah kesesakan lalu lintas Kuala Lumpur yang sentiasa sibuk untuk pulang ke rumah. Hanya ada satu perkara dalam pikiran saya, makan malam hangat yang saya masak sendiri, dan menikmati waktu petang yang tenang bersama suami saya, di kondominium kecil yang kami beli dengan susah payah menggunakan pinjaman bank. Perkawinan kami sudah masuk tahun ketiga. Kehidupan saya dan suami, Johan, sudah berada di landasan yang stabil. Namun, kami masih mempunyai pinjaman perumahan yang perlu dilunaskan dan bayaran ansuran kereta yang tidak sedikit. Jadi, kami berjanji untuk sentiasa menjadi sumber kekuatan antara satu sama lain dan bekerja keras. Johan, yang bekerja di sebuah syarikat pembinaan, juga sibuk. Tetapi dia mempunyai minat yang lebih besar daripada kerjanya, permainan video di telepon pintar. Kadang-kadang saya terasa hati, tetapi saya memujuk diri sendiri bahwa setiap lelaki pasti mempunyai hobi sebegitu. Asalkan dia masih mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga, itu sudah cukup. Setibanya di rumah, saya terus mencampakkan beg tangan ke atas sofa dan menanggalkan kasut tumit tinggi yang menyeksa kaki saya yang sudah bengkak. Johan sedang duduk di sofa itu, membelakangi saya, dengan fon telinga terpasang, jarinya lincah mengetuk skrin telepon pintarnya. Dia sekali-sekala menggumam kata-kata kesat, mungkin tidak puas hati dengan rakan sepasukannya. Bunyi tembakan dan letupan yang riuh dari permainan itu menenggelamkan keluhan saya yang dalam. Ia pemandangan yang sudah biasa. Daripada menegurnya, saya diam-diam menuju ke dapur. Perut saya sudah mulai berbunyi. Semalam hari Minggu, jadi saya menghabiskan masa petang di pasar raya, memilih sendiri sayur-sayuran segar dan daging lembu yang lembut. Saya sudah merancang menu untuk seminggu supaya tidak perlu pening kepala memikirkan nak makan apa hari ini, selepas pulang kerja. Menu malam ini adalah daging masak merah kegemaran Johan dan salad yang menyegarkan. Memikirkannya sahaja sudah cukup untuk menghilangkan separuh kepenatan saya. Dengan gembira, saya membuka pintu peti sejuk, dan pada ketika itu, senyuman di bibir saya hilang serta-merta. Di dalam peti sejuk, hanya ruang putih yang sejuk dan kosong menyambut saya. Bahagian dinginnya kosong melompong. Daging lembu yang saya balut kemas dengan plastik pembalut semalam telah hilang. Daun salad segar, daun kesum, dan tomato ceri juga lenyap tanpa jejak. Termasuklah sekotak susu yang saya beli untuk sarapan pagi. Tergamam, saya memeriksa pula bahagian sejuk beku. Beberapa ekor ikan kembung yang sudah saya siangi untuk dimasak gulai, dan udang yang sudah dikupas kulitnya juga hilang tanpa pamit. Malah, daging masak kicap lebihan makan malam semalam yang saya simpan untuk dipanaskan sebagai bekal makan tengah hari di pejabat pun tiada. Yang tinggal di dalam peti sejuk hanyalah beberapa biji telur dan sebotol air mineral yang sudah separuh diminum. Rasa hampa dan marah membuak-buak serentak. Ini bukan kali pertama. Ia sudah hampir menjadi satu adat yang tidak menyenangkan di rumah kami. Saya menarik nafas dalam-dalam, coba menyembunyikan getaran suara saya yang dipenuhi kemarahan, dan berjalan ke ruang tamu. Abang, kenapa peti sejuk kita kosong macam ni? Johan masih tidak mengalihkan pandangannya dari telepon pintar. Dia hanya mengangkat bahu sambil jari jemarinya terus sibuk bergerak. Oh, agaknya Mak datang tadi. Dia ambillah lauk sikit. Jawabannya yang acuh tak acuh itu bagaikan menyimbah air sejuk ke muka saya. Dada saya terasa sesak. Bukan karena saya kedekutkan beberapa ketul daging atau sedikit sayur, tetapi karena sikapnya yang tidak peduli dan seolah-olah mengabaikan segala usaha dan perancangan saya di rumah ini. Ambil lauk sikit? Abang rasa ini sikit ke? Semalam saya pergi pasar raya beli barang untuk seminggu, sekarang tak ada apa yang tinggal. Kita nak makan apa malam ni?
Barulah Johan berhenti bermain. Dia menanggalkan fon telinganya dan memandang saya dengan riak wajah jengkel, seolah-olah saya telah mengganggu urusan pentingnya. Pergi jelah beli apa-apa kat luar. Nasi lemak ke. Mak ambil lauk sikit pun nak bising. Orang lain dengar, nanti dia orang ingat kita nih kedekut dengan Mak sendiri. Selesai berkata-kata, dia memakai semula fon telinganya dan kembali tenggelam dalam pertempurannya yang belum selesai. Bunyi tembakan dari permainan itu sekali lagi bergema, seolah-olah mentertawakan kata-kata saya. Saya berdiri kaku di tengah-tengah ruang tamu, memandang silih berganti antara belakang badan suami saya dan dapur yang kosong. Makan malam hangat yang saya impikan telah lenyap seperti asap, digantikan dengan kekosongan yang melampau, yang bukan sahaja dirasai di dalam peti sejuk, tetapi juga menusuk jauh ke dalam hati saya. Malam itu, saya tidak makan apa-apa. Hanya segelas air sebelum masuk tidur awal. Rasa lapar di perut tidak setanding dengan rasa kecewa yang bergelora di dalam hati. Keesokan paginya, saya terjaga dengan kepala yang berdenyut dan perut yang kosong. Gambaran peti sejuk yang kosong dan sikap acuh tak acuh suami saya semalam berlegar-legar di pikiran, membuatkan saya tidak dapat tidur lena. Di sebelah saya, Johan tidur nyenyak dengan nafas yang teratur. Pertengkaran kecil semalam nampaknya langsung tidak mengganggu tidurnya. Saya senyap-senyap turun dari katil, tidak mahu mengejutkannya. Mungkin juga karena saya tidak mahu memulakan hari yang baru dengan pertengkaran lagi. Dengan harapan tipis, saya membuka pintu peti sejuk sekali lagi, berharap apa yang saya lihat semalam hanyalah mimpi ngeri. Tetapi peti sejuk itu tetap kosong. Saya mengeluarkan 2 biji telur yang tinggal, menggorengnya dan makan bersama nasi sejuk. Sarapan yang sungguh menyedihkan bagi seorang wanita berkerjaya yang tinggal di rumah yang serba lengkap. Ketika saya sedang bersiap untuk ke tempat kerja, Johan keluar dari bilik tidur sambil menguap. Dia terus menuju ke dapur dan membuka pintu peti sejuk dengan luas. Tak ada apa-apa nak makan untuk sarapan ke? Tanyanya seolah-olah dia sudah lupa punca segalanya. Kesabaran yang saya tahan sejak semalam akhirnya sampai ke kemuncaknya. Saya menghempas beg tangan saya ke atas meja dan bersemuka dengannya. Jangan tanya saya, tanyalah Mak Abang. Kan Mak yang dah bersihkan peti sejuk kita. Tak ingat? Johan menggaruk kepalanya, kelihatan sedikit terkejut, tetapi kemudian berlagak selamba. Tahu? Tapi kenapa awak nak sensitif sangat? Semalam kan saya dah cakap, Mak cuma ambil lauk sikit je. Kita nih kan keluarga. Awak nih macam rumah kena masuk pencuri pula. Lauk sikit, suara saya mula meninggi. Johan, awak tahu tak Mak datang rumah kita berapa kali seminggu? 4 kali. Hampir setiap hari bila saya balik kerja, separuh makanan dah hilang, semalam tuh kemuncaknya. Dia sapu bersih semua sekali. Awak rasa apa perasaan saya? Saya penat-penat balik kerja, nak masakan makanan sedap untuk suami, tapi bila buka peti sejuk, tak ada apa-apa. Ini bukan ambil lauk sikit. Ini tak hormat namanya. Johan mengerutkan dahinya dan mula menunjukkan rasa jengkel. Tak hormat? Apa yang tak hormat? Dia tumak kita, mentua awak. Dia risau makanan tu lama-lama rosak. Dia risau kita sibuk sampai tak sempat makan, sebab tu dia datang tolong kemaskan. Awak patut bersyukur dapat mentua macam tu. Logik Johan membuatkan saya tidak tahu sama ada mahu menangis atau ketawa. Bersyukur, risau makanan rosak, jadi dia bawa balik semua ke rumah dia. Risau kita tak sempat masak, jadi dia hilangkan semua bahan untuk kita masak. Abang rasa logik ke? Kalau dia betul-betul risau, sekurang-kurangnya teleponlah saya. Tapi Mak terus guna kunci pendua, masuk sesuka hati, geledah barang, dan bawa keluar semua benda macam ni rumah dia. Saya rasa macam tak ada privasi langsung dalam rumah sendiri. Kunci tu saya yang bagi, mana tahu ada kecemasan. Apa salahnya seorang ibu datang ke rumah anak dia? Awak nih pikir negatif sangatlah. Makin lama makin berkira, setakat daging sikit, sayur sikit, apa yang nak dibisingkan? Saya keluar kerja cari duit untuk apa? Untuk bagi istri dan keluarga saya makan sedap. Bukan untuk awak berkira dengan mak saya sendiri. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Johan menusuk hati saya seperti pisau. Dia bukan sahaja tidak memahami perasaan saya, malah menuduh saya sebagai seorang yang berkira. Dia secara membuta tuli menyebelahi ibunya. Tindakan ibunya dianggap wajar, manakala rasa tidak senang saya dianggap tidak rasional. Ini bukan soal duit. Ini soal kita, Johan.
Kita dah bina keluarga yang berasingan, kita perlukan ruang kita sendiri. Mak ada keluarga dia, ada kehidupan dia, saya tak halang dia datang. Tapi mesti ada rasa hormat. Saya dah coba jadi menantu yang baik, tapi saya tak tahan lagi bila saya dilayan seolah-olah saya tak ada hak bersuara di dapur sendiri, macam orang yang menumpang. Ah, sudahlah, penatlah. Saya malas nak gaduh dengan awak, pagi-pagi dah sakit kepala. Johan mengangkat tangannya tanda mengalah. Awak tak nak makan sudah. Saya boleh makan kat luar. Cerita ni habis kat sini. Jangan sebab benda remeh macam ni, awak rosakan suasana rumah. Selesai berkata-kata, dia terus berpaling dan menuju ke pintu depan. Saya yang ditinggalkan sendirian terpaksa berhadapan dengan rumah yang kosong dan rasa terkilan yang menyesakkan dada. Baginya, ini mungkin perkara remeh, tetapi bagi saya, ia adalah kemuncak kepada himpunan luka dan kekecewaan. Ia adalah titisan terakhir yang membuatkan cawan kesabaran saya melimpah. Perkawinan yang pernah saya anggap sebagai tempat perlindungan yang damai kini terasa seperti medan perang, di mana saya terpaksa berjuang sendirian untuk mempertahankan wilayah saya. Dan ironinya, musuh saya adalah orang yang sepatutnya saya panggil keluarga. Hari itu di hospital, saya bekerja seperti mesin yang diprogramkan. Emosi saya seolah-olah sudah habis terkuras oleh pertengkaran sia-sia dengan Johan pagi tadi. Pikiran saya kosong dan tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya pada kerja. Peti sejuk yang kosong dan kata-kata suami saya terus berlegar di pikiran. Dia menggelar saya berkira dan sensitif. Mungkin di mata dia dan ibu mentua saya selamanya hanyalah seorang istri yang tidak matang dan tidak memahami. Selepas waktu kerja, saya tidak terus pulang ke rumah. Saya memandu tanpa tujuan, mengelilingi bandar Kuala Lumpur beberapa kali. Saya perlukan masa untuk menyusun pikiran yang kusut. Akhirnya, saya memberhentikan kereta di sebuah kafe di tepi Tasik Titiwangsa, duduk di sudut yang agak tersorok dan memesan secawan teh halia panas. Kehangatan cawan itu terasa di tapak tangan, tetapi ia tidak cukup untuk memanaskan hati saya yang sudah sejuk beku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah saya terus berdiam diri dan bersabar demi apa yang dipanggil sebagai keamanan rumah tangga? Atau haruskah saya meneruskan pertengkaran yang sudah pasti hanya akan membawa lebih banyak tuduhan dan luka? Kedua-dua jalan kelihatan seperti jalan buntu. Saya diselubungi rasa tidak berdaya dan keseorangan. Ketika itulah, satu ide muncul di pikiran saya. CCTV, kira-kira 6 bulan yang lalu, terdapat beberapa kes kecurian kecil di kawasan kondominium kami. Johan, kerana mahu berasa lebih selamat, telah memasang sebuah kamera kecil di sudut ruang tamu yang menghadap terus ke pintu utama. Selalunya saya terlupa akan kewujudannya. Tetapi hari ini, ia menjadi satu-satunya sinar harapan saya. Tiada siapa perlu mempercayai kata-kata saya lagi. Saya perlukan bukti. Saya perlu melihat dengan mata saya sendiri bagaimana semuanya berlaku. Dan mungkin, saya juga perlu menunjukkannya kepada Johan. Saya bergegas membayar bil dan memandu pulang. Jantung saya berdegup lebih laju daripada biasa. Setibanya di rumah, Johan belum pulang. Bagus. Ini memberi saya masa dan ruang untuk melaksanakan rancangan saya. Saya membuka komputer riba dan log masuk ke aplikasi pengurusan CCTV. Aplikasi itu membolehkan saya melihat semula rekaman video selama 7 hari yang lalu. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya mengklik pada tarikh semalam, hari di mana saya baru pulang dari pasar raya dan mengisi peti sejuk sehingga penuh. Saya mempercepatkan video ke waktu petang, selepas saya pergi kerja dan sebelum Johan pulang. Akhirnya, saya melihat adegan itu. Sekitar pukul 3 petang, pintu utama rumah kami terbuka dan ibu mentua saya masuk. Tiada langsung tanda teragak-agak atau rasa janggal. Seperti di rumahnya sendiri, begitu semula jadi dan biasa. Di tangannya terdapat sebuah bakul plastik kosong. Ibu mentua tidak duduk berehat di ruang tamu atau melihat sekeliling. Tujuannya sangat jelas. Dapur. Dia terus menuju ke peti sejuk 2 pintu yang kami beli dengan berjimat cermat. Dia membuka kedua-dua pintu dengan luas. Walaupun rakaman itu hitam putih, saya dapat merasakan riak kepuasan di wajahnya melihat peti sejuk yang penuh. Dan kemudian, penuaian bermula. Ibu mentua mengeluarkan daging yang telah saya bungkus dengan cermat dan meletakkannya di dalam bakul. Kemudian, bungkusan salad, daun kesum, dan tomato. Pergerakannya sangat sistematik dan pantas. Selepas mengosongkan bahagian dingin, dia beralih ke bahagian sejuk beku.
udang, ikan kembung semuanya berpindah ke dalam bakulnya satu persatu. Akhir sekali, dia mengambil daging masak kicap lebihan malam sebelumnya. Tiada satupun barang berharga yang ditinggalkan. Setelah bakulnya penuh, barulah dia meninjau dapur sekali lagi, kemudian dengan selamba mengangkat bakul berisi makanan itu, menutup pintu dengan berhati-hati, dan keluar. Keseluruhan proses itu mengambil masa tidak sampai 15 menit. Saya tergamam di hadapan skrin komputer. Walaupun saya sudah bersedia, menyaksikan adegan itu dengan mata kepala sendiri menimbulkan rasa pedih yang tidak dapat disembunyikan. Ini bukan tindakan seorang ibu yang risau makanan akan rosak atau datang membantu anak-anaknya yang sibuk. Ini adalah tindakan seseorang yang menganggap rumah anak menantunya sebagai sebuah gudang runcit percuma yang boleh diziarahi dan diambil isinya pada bila-bila masa. Tanpa bertanya, tanpa memberitahu. Sikapnya yang selamba dan semula jadi itulah yang paling menyakitkan saya. Seolah-olah dalam pikirannya, semua ini adalah perkara yang normal dan hak mutlaknya sebagai seorang ibu mentua. Saya menyimpan video itu dalam folder berasingan di komputer saya, dengan nama bukti. Rasa tidak berdaya sebentar tadi telah hilang, digantikan dengan keazaman yang dingin. Saya tidak akan bergaduh dengan Johan menggunakan kata-kata sahaja lagi. Saya tidak akan memberinya peluang untuk menuduh saya sebagai seorang yang sensitif atau berkira. Saya akan tunjukkan kebenaran kepadanya. Kebenaran yang tidak dapat disangkal, yang direkam oleh kamera yang dipasangnya sendiri. Kali ini, saya tidak akan mengalah. Saya mesti mendapatkan semula rasa hormat dan sempadan yang sepatutnya saya nikmati di rumah saya sendiri. Selepas melihat rekaman CCTV itu, satu perasaan aneh menguasai diri saya. Bukan lagi kemarahan yang meluap-luap atau kekecewaan yang menyedihkan. Sebaliknya, saya menjadi sangat tenang. Seolah-olah seorang pesakit yang telah menerima diagnosis akhir dan mula merancang rawatannya. Pertengkaran menggunakan kata-kata sudah terbukti sia-sia. Johan akan sentiasa mencari alasan untuk membela ibunya. Bukti video mungkin kuat, tetapi dia mungkin akan menukar topik dengan berkata, "Apa salahnya dengan orang tua? Saya perlukan sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang dapat membuktikan ketidakadilan ini dalam bentuk angka, sesuatu yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapapun." Saya membuka file Excel yang baru di komputer saya. Nama file itu, buku kira-kira keluarga. Mungkin kedengaran kaku, tetapi itulah yang saya perlukan sekarang, kejelasan dan ketepatan angka. Saya mencipta lajur untuk tarikh, senarai barang yang diambil, kuantiti, harga seunit, dan jumlah. Saya mulakan dengan hari semalam. Sambil menonton semula video itu, saya mencatat dengan teliti. Daging lembu, kuantiti 500 gram, harga seunit lebih kurang Rm20, jumlah Rm20. Udang kupas, kuantiti 300 gram, lebih kurang Rm15, ikan kembung, salad, tomato cherry tiada satu pun yang tertinggal. Saya coba mengingati harga barang-barang semasa saya membelinya di pasar raya. Untuk barang yang saya tidak ingat harganya, saya mencari harga pasaran di laman web pasar raya dalam talian dan memasukkan angka yang hampir sama. Malah untuk daging masak kicap, saya mengira nilainya berdasarkan harga daging, telur, dan kos tenaga kerja saya. Selepas hampir sejam, penyata untuk hari semalam sahaja sudah siap. Melihat jumlah keseluruhan di bahagian bawah, saya sendiri terkejut. Rm85. Dengan hanya sekali penuaian, jumlahnya melebihi Rm80 ikan. Ini bukan lagi tahap lauk sikit atau daging beberapa ketul yang dikatakan oleh Johan. Bagi pasangan muda yang masih menanggung hutang, ini adalah jumlah yang besar. Tetapi saya tidak berhenti di situ. Saya sadar bahwa satu hari sahaja tidak cukup. Untuk menunjukkan bahwa ini bukan kejadian terpencil tetapi tindakan yang sistematik, saya perlukan gambaran keseluruhan, proses jangka panjang. Mulai hari itu, saya memutuskan untuk menjadi akuntan yang rajin di rumah saya sendiri. Setiap kali pulang dari pasar raya, saya akan menyimpan resit. Selepas menyusun barang-barang dengan kemas, saya akan mengambil gambar peti sejuk yang penuh. Dan setiap hari selepas pulang kerja, perkara pertama yang saya lakukan adalah memeriksa stok. Jika ada barang yang hilang secara tidak normal, saya akan segera mencatatnya dalam buku kira-kira Excel saya. Walaupun ia hanya beberapa biji limau, beberapa ulas bawang, atau yogurt yang tinggal separuh, semuanya ditukar kepada nilai uang. Kerja ini memerlukan kesabaran dan ketenangan. Kadang-kadang, melihat senarai yang semakin panjang membuatkan saya berasa sedih.
Apa yang aku buat nih? Mengubah perkawinan aku menjadi inventory stok, dan ibu mentua aku sebagai subjek pengawasan. Tetapi saya cepat-cepat memujuk diri sendiri. Merekalah yang meletakkan aku dalam situasi ini. Jika ada rasa hormat dari awal, jika mereka bertanya sekali sahaja atau mengucapkan terima kasih, aku tidak perlu melakukan perkara yang menyakitkan hati ini. Saya memutuskan untuk melaksanakan rancangan ini secara senyap. Saya tidak memberitahu Johan apa-apa. Saya bertindak seperti biasa, memasak dengan bahan-bahan yang tinggal, dan mengemas rumah. Saya tidak mahu memprovokasi pihak lawan sebelum masanya. Saya perlukan masa yang cukup untuk menyediakan dokumen yang sempurna. Sebulan, 2 bulan, mungkin juga 3 bulan. Saya akan menunggu dengan sabar sehingga angka dalam buku kira-kira saya cukup besar untuk membuatkan mereka yang sentiasa percaya mereka betul terdiam. Buku kira-kira ini bukan sekadar bukti tentang uang. Ia adalah bukti tentang pengabaian, pencerobohan, dan air mata yang saya tumpahkan secara diam-diam selama ini. Ia akan menjadi senjata terakhir saya. Buku kira-kira saya dipenuhi dengan angka hari demi hari. Sudah lebih sebulan sejak saya memulakan rancangan ini. Beberapa kali seminggu, ibu mentua saya akan singgah dan mengemaskan peti sejuk. Sama ada dia tidak perasan langsung perubahan sikap saya, atau dia tidak peduli. Bagi ibu mentua, semuanya berjalan seperti biasa. Dan saya, secara tidak sengaja telah menjadi seorang akuntan, mencatat segalanya dengan senyap. Jumlah kerugian untuk bulan pertama mencecah hampir Rp500. Jumlah yang agak besar. Saya masih belum menunjukkan bukti kepada Johan. Saya rasa masanya belum tiba. Saya perlukan lebih banyak data untuk memberikan lebih banyak pemberat kepada hujah saya nanti. Namun, satu kejadian yang tidak dijangka berlaku, yang melipat gandakan luka di hati saya dan membawa keazaman saya ke tahap yang baru. Ia berlaku pada suatu petang Ahad. Ibu mentua menelepon dan menjemput kami makan malam. Katanya, kakak ipar, saya kakak Johan, juga datang bersama anak-anaknya, jadi bolehlah sekeluarga berkumpul dan bergembira. Saya tidak mau pergi, tetapi jika saya menolak, pasti akan menjadi lebih rumit, jadi saya terpaksa bersetuju. Makan malam keluarga itu pada zahirnya berlangsung dalam suasana yang cukup meriah. Ibu mentua kelihatan lebih gembira daripada biasa. Dia tidak henti-henti meletakkan lauk ke dalam pinggan suami saya dan anak-anak saudaranya, sambil sibuk memuji Johan. Cerita tentang Johan dipuji oleh bosnya, tentang betapa berbakti dan pandainya dia menjaga ibu bapaknya. Saya hanya diam sambil makan, coba untuk tidak terlibat dalam perbualan itu. Ketika semua orang sedang rancak berbual, kakak ipar saya menunjukkan gelang perak barunya. Mak, budak nih sekarang suka sangat meraga malam-malam. Orang tua-tua kata kalau pakaikan gelang perak, elok sikit. Jadi saya belilah satu. Ibu mentua melihat gelang itu sekilas. Kemudian memuncungkan bibirnya. Perak apanya? Tengok nih. Sambil berkata, ibu mentua mengangkat tangannya, dan di pergelangan tangannya terdapat seutas gelang jet hijau yang berkilauan. Johan yang belikan, dia kata pakai ini nampak bergaya, elok untuk kesehatan orang tua, memang anak lelakilah yang terbaik. Hati Magni, anak lelaki juga yang paling faham. Kakak ipar saya matanya bersinar melihat gelang itu. Wah, Mak, cantiknya, mesti mahal nih. Ibu mentua tersenyum dengan riak wajah yang lebih bangga. Mahal apanya? Kau nih tak pandai tengok barang. Johan kata harga nih dekat Rp1.000. Dia kasihan tengok Mak susah. Jadi setiap bulan dia bagi duit belanja Rp1.000. Dia kata kalau nak beli apa-apa, jangan berjimat. Rp1.000. Mendengar angka itu, telinga saya terasa berdengung. Setiap bulan Rp1.000. Johan memberikan ibu mentua uang saku sebanyak Rp1.000 setiap bulan. Saya terpaku di tempat duduk, penyepit di tangan saya terasa kaku. Kami suami istri mengikat perut untuk membayar ansuran rumah dan kereta, berjimat cermat setiap sen. Saya berpikir berkali-kali setiap kali membeli barang dapur dan mengurangkan perbelanjaan pribadi yang tidak perlu. Tetapi suami yang saya percaya sepenuh hati sedang membina keluarga bersama saya, secara diam-diam memberikan uang sebanyak itu kepada ibunya setiap bulan. Saya memandang Johan. Dia kelihatan sedikit terkejut apabila ibunya secara tidak sengaja membocorkan rahasia itu. Dia berdeham dengan canggung, kemudian cepat-cepat meletakkan lauk ke dalam pinggan ibunya, coba menukar topik. Magni, apalah cerita macam tuh?
Sikit jetu, tak payah lanak bangga-bangga. Makanlah cepat sebelum sejuk. Tetapi sudah terlambat. Kata-kata itu telah diucapkan, dan ia seperti pukulan tukul besi yang menghancurkan kepercayaan saya. Kemurahan hati ibu mentua saya semasa mengemaskan peti sejuk kami bukan sekadar berpunca daripada pemikiran harta anak adalah harta aku. Ia adalah hasil daripada dana yang mencukupi yang disediakan secara rahasia oleh suami saya. Johan bukan sekadar membiarkan tindakan ibunya, dia adalah pembantu dan penaja yang membolehkan ketidakadilan itu berlaku. Saya tidak lagi mendengar apa yang diperkatakan oleh orang di sekeliling. Semua bunyi menjadi kabur. Di dalam kepala saya, hanya angka RM1000 yang berlegar. Angka itu menjelaskan segalanya. Mengapa Johan begitu membuta tuli membela ibunya? Mengapa dia sentiasa menuduh saya sebagai seorang yang berkira? Di matanya, nilai makanan yang diambil oleh ibunya tidak seberapa jika dibandingkan dengan uang saku yang diberikannya. Tetapi pernahkah dia terfikir walau sekali tentang perasaan saya? Pernahkah dia terfikir bahwa ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal penipuan dan pengkhianatan? Makan malam itu berakhir dalam kebisuan yang berat bagi saya seorang. Saya memberi alasan penat dan pulang ke rumah terlebih dahulu. Dalam perjalanan pulang, saya tidak bercakap sepatah pun dengan Johan. Dia juga diam. Mungkin dia tahu saya sudah mendengar segalanya. Kemarahan dan kesakitan bercampur baur. Dada saya terasa seperti mahu pecah. Di dalam buku kira-kira saya, satu lajur baru ditambah. Lajur yang tidak kelihatan tetapi meninggalkan luka yang paling dalam. Kepercayaan. Kuantiti, 0. Kini, masanya telah tiba untuk bersemuka dengan suami saya. Sebaik sahaja pintu kondominium ditutup, kebisuan yang kami kekalkan sepanjang perjalanan pulang pecah. Saya tidak dapat menahan diri walau sesaat pun. Saya berpaling dan menatap tepat ke mata Johan, yang sedang mengelak pandangan saya dan kelihatan serba salah. RM1000 sebulan, kan? Suara saya kedengaran asing dan kering, walaupun pada telinga saya sendiri. Johan tersentak, tetapi kemudian coba bertenang, malah ada sedikit nada jengkel dalam suaranya. Awak dah dengar dari Mak? Ya. Mak ni pun? Kenapalah cerita benda macam tu? Jadi betul lah. Saya tersenyum sinis, senyuman yang lebih menyakitkan daripada menangis. Kita masih belum habis bayar pinjaman, tapi abang bagi Ma RM1000 sebulan sebagai duit belanja. Abang rasa ini normal ke? Johan dengan kasar menanggalkan tali lehernya, dan mencampakkannya ke sofa. Apa yang tak normal? Bukan saya bagi orang lain, saya bagi Mak saya sendiri. Mak ayah dah besarkan saya macam mana. Sekarang saya dah kerja, dah tentu saya kena berbakti pada mereka. Sebagai istri, awak patut sokong saya, kan? Berbakti? Saya menyoal kembali. Pernah ke saya halang abang berbakti? Ada banyak cara nak berbakti. Dan yang lebih penting, perbelanjaan besar dalam rumah sepatutnya dibincangkan bersama. Kenapa abang sorokkan dari saya? Abang anggap saya ni apa dalam rumah ni? Orang gaji yang cuma tahu masak dan basuh pinggan, yang tak ada hak nak tahu kedudukan keuangan sebenar keluarga. Saya tak nak awak pening kepala. Hal duit ni biar saya, orang lelaki, yang uruskan. Johan masih tidak dapat meninggalkan sikap patriarkinya. Lagipun, kalau saya beritahu, awak setuju ke? Mesti awak bising suruh bayar hutang atau simpan duit. Sebab abang tahu saya akan bantah, jadi abang pilih untuk tipu saya. Air mata yang saya tahan akhirnya tumpah. Johan, abang betul-betul tak faham apa masalahnya ke? Ini bukan soal RM1000, ini soal kepercayaan. Abang dah hancurkannya. Abang buat simpanan rahasia, abang tipu saya. Masa saya seorang diri terhegeh-hegeh kira budget belanja? Abang seronok-seronok bagi Mak duit yang hampir separuh dari gaji saya. Adil kemacam ni untuk saya? Merasa terdesak dalam logiknya, Johan mula beralih kepada serangan pribadi. Taktik yang selalu digunakannya setiap kali kami bertengkar. Awak ni makin lama makin melampau. Pentingkan diri sendiri. Lepas berkira dengan mentua, sekarang awak nak campur tangan cara saya berbakti pada Mak saya pula? Kesabaran saya sudah sampai ke penghujungnya. Saya cepat-cepat mengesat air mata, berjalan ke meja dan membuka komputer riba. Saya membuka file Excel bernama buku kira-kira keluarga. Skrin itu dipenuhi dengan teks dan angka yang padat. Saya memusingkan skrin komputer riba ke arahnya. Ya, saya berkira. Jadi, abang tengoklah sendiri,
Ini senarai terperinci barang-barang yang diambil Sikit oleh Mark dari peti sejuk kita sepanjang sebulan lepas. Tengok jumlah keseluruhan kat bawah tuh, hampir Rm500. Itu tak termasuk Rm1000 yang abang bagi setiap bulan. Jadi, keluarga kecil kita nih sebenarnya dah berbakti hampir Rm1,500 sebulan kepada Mark. Dengan angka nih, abang masih rasa oke ke? Sedangkan kita bayar ansuran rumah dan kereta lebih Rm2000 sebulan. Johan terpaku melihat skrin itu. Dia kelihatan terkejut di hadapan data statistik yang terperinci dan jelas itu. Angka tidak menipu. Ia mendedahkan segala ketidakadilan yang selama ini coba ditutupinya dengan alasan yang dangkal. Tetapi kebisuan Johan hanya bertahan beberapa saat. Daripada mengaku kesalahannya, dia melepaskan kemarahan seseorang yang terperangkap dan kebenarannya terdedah. Awak buat apa nih? Dia menuding jari ke skrin, suaranya bergetar karena marah. Awak intip mak saya? Awak catat semua nih satu-satu untuk apa? Untuk cari gaduh dengan mentua? Untuk perangkap suami sendiri? Amira, awak dah melampau sangat. Awak layan mak saya macam pencuri. Kalau mak tak berkelakuan macam pencuri, saya tak perlu buat macam nih. Saya menjerit. Semua emosi yang terpendam selama ini meletus. Saya dah cakap berapa kali? Saya dah coba terangkan perasaan saya, tapi abang pernah dengar kah? Abang selalu sebelahkan Mark, selalu tuduh saya yang sensitif. Sebab tuh saya rasa saya kena bercakap dengan abang guna angka-angka nih. Tengok kebenaran nih. Kebenaran apa? Kebenaran yang istri aku nih seorang perempuan kejam yang berkira setiap sen dengan mentua sendiri. Johan menghentak meja dengan kuat, membuatkan tetikus melantun. Aku tak sangka kau sanggup buat sampai macam nih. Aku betul-betul kecewa, Amira. Selesai berkata-kata, dia berpaling, mencapai kunci keretanya dan menuju ke pintu depan, menghempas pintu dengan kuat di belakangnya. Bunyi dentuman itu seolah-olah menjadi noktah kepada perbualan kami, dan mungkin juga kepada sisa harapan terakhir saya. Saya terduduk di tepi meja, menangis sekali lagi sambil memandang data statistik yang kaku di skrin. Tetapi air mata kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena kesadaran yang begitu jelas dan kejam. Saya telah gagal. Semua usaha untuk berkomunikasi, semua bukti, semua logik tidak dapat menembusi dinding prasangka dan kepercayaan butanya. Dalam pertarungan ini, saya seorang diri, dan mungkin sudah tiba masanya untuk mencari jalan lain, strategi yang lain. Karena dengan bersemuka secara langsung, saya telah tewas dengan truk. Malam itu, Johan tidak pulang ke rumah. Saya berjaga semalaman di ruang tamu yang kosong, hanya merenung skrin komputer yang telah dimatikan. Rumah terasa begitu luas dan sunyi. Kesunyian itu bukan sahaja mengisi ruang, tetapi juga meresap jauh ke dalam jiwa saya, menghakis sisa-sisa kekuatan yang ada. Saya seperti sebuah perahu kecil yang terumbang-ambing di tengah lautan bergelora. Tanpa kompas, tanpa tempat bergantung, hanyut sepenuhnya. Di manakah silap saya? Saya hanya mahu melindungi sarang kecil saya. Saya hanya mahu dihormati di rumah saya sendiri. Adakah itu satu kesalahan yang besar? Keesokan paginya, saya mengambil cuti sakit. Saya tidak boleh pergi bekerja dengan wajah yang lesu dan mata yang bengkak. Saya perlukan tempat untuk melarikan diri seketika dari rumah yang menekan ini. Secara nalurinya, saya memandu ke arah rumah ibu bapak saya. Tetapi apabila hampir tiba, saya teragak-agak. Saya tidak mahu merisaukan ibu saya. Ibu saya yang tidak begitu sihat pasti tidak akan dapat tidur dan makan jika mendengar cerita saya. Akhirnya, saya memusingkan stereng ke arah lain dan menuju ke rumah kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya, yang saya panggil Kak Long, hampir 10 tahun lebih tua daripada saya, seorang wanita yang bijak dan berpengalaman dengan 2 orang anak. Kak Long bukan jenis orang yang akan memberi nasihat kosong seperti sabar sekali, senang 9 kali atau sebagai istri kena tahu berkorban. Dia sentiasa dapat melihat punca sebenar sesuatu masalah. Melihat keadaan saya, Kak Long tidak banyak bertanya. Dia diam-diam membuatkan saya segelas jus oren dan menyuruh saya duduk di sofa. Saya tidak dapat menahannya lagi. Segala rasa terkilan dan sedih yang terpendam meletus bersama air mata. Saya menceritakan segalanya kepada Kak Long. Dari kisah peti sejuk yang kosong, buku kira-kira, sehinggalah rahasia Rm1000 yang diberikan Johan kepada ibunya setiap bulan. Setelah mendengar cerita saya, Kak Long tidak tergesa-gesa memujuk saya. Dia diam seketika, mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya sambil berpikir dalam-dalam.
Kemudian, dia perlahan-lahan membuka mulut, satu persatu. Amira, silap kau bukan sebab kau minta dihormati. Silap kau ialah cara kau minta tuh salah. Saya memandang Kak Long, tidak faham. Saya salah? Saya dah tunjuk bukti yang jelas. Sebab tulah salah, potong Kak Long. Kau ingat Johan tak tahu ke yang mak dia tuh tak betul, mesti dia tahu. Tapi satu pihak mak, satu pihak istri, lelaki Melayu, lagi-lagi yang dari kecil dimanjakan mak, kau rasa dia akan pilih siapa? Dia akan pilih orang yang tak malukan dia. Bila kau bentangkan bukti itu semua, kau seolah-olah melabelkan mentua kau sebagai seorang yang tamak, dan dia sebagai suami yang tak berguna, tak pandai jaga istri dan tak pandai urus rumah tangga. Maruah dia tercabar, jadi daripada selesaikan masalah, dia serang kau untuk pertahankan maruah dia dan imej Ibu Mithali dalam kepala dia. Setiap perkataan Kak Long seperti pisau bedah yang tajam, membedah kebenaran yang tidak berani saya hadapi. Jadi apa yang patut saya buat, Kak Long? Kena sabar JK? Sabar tuh cara paling bawah. Cara kau buat tadi, bersemuka, itu cara pertengahan, dan itu pun dah gagal. Kalau nak menang, kena guna cara paling atas. Kak Long minum seteguk air. Matanya bersinar tajam. Masalah ni tak boleh datang dari kau lagi. Saat kau buka mulut, kau selamanya akan jadi menantu jahat. Kau kena buat mentua kau sendiri atau Johan sendiri yang rasa ada masalah, biar masalah tuh yang cari mereka. Macam mana? Saya masih buntu. Allah bisa tegal biasa. Kak Long tersenyum sinis. Dia suka ambil makanan dari peti sejuk kau, kan? Bagus. Kita sediakan persekitaran untuk dia ambil. Tapi sama ada dia boleh makan atau tidak, itu cerita lain. Kena main strategik sikit, kena lebih bijak. Jangan jadikan diri kau mangsa yang merayu-rayu, jadilah perancang yang menentukan hala tuju permainan. Biar dia rasa sendiri pahitnya benih yang dia tanam, baru dia sedar. Dan Johan pun, bila dia nampak mak dia bukan mangsa yang dianiaya menantu, tapi punca masalah, dia akan tahu apa yang perlu dibuat. Nasihat Kak Long seperti sejalur cahaya yang menerangi jalan saya yang gelap gelita. Betul juga. Mengapa saya perlu memainkan peranan sebagai istri yang kasihan, menangis-nangis merayu untuk difahami? Mengapa saya pikir saya tidak boleh mendapatkan semula hak saya dengan cara saya sendiri? Cara Kak Long mungkin kedengaran sedikit kejam, tetapi setelah difikirkan, ia adalah satu-satunya jalan. Saya sudah terlalu penat untuk berdebat secara logik. Kini, masanya untuk bertindak. Saya makan tengah hari di rumah Kak Long. Walaupun makan bersendirian, hati saya terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Kak Long bukan sahaja memberi nasihat, tetapi juga kekuatan dan perspektif yang sama sekali baru. Ketika saya melangkah keluar dari rumah Kak Long, saya bukan lagi Amira yang pagi tadi. Air mata sudah kering, kelemahan telah digantikan dengan keazaman sekeras keluli. Saya tidak akan berlawan secara berdepan lagi. Saya akan memasang perangkap yang manis dan tidak dijangka, di dalam peti sejuk saya sendiri. Saya pulang ke rumah, tetapi tidak lagi terasa sesak seperti sebelumnya. Kondominium yang kosong kini menjadi ruang yang ideal untuk saya merangka rancangan. Kata-kata Kak Long terngiang-ngiang di telinga saya. Biar masalah tuh yang cari mereka. Baiklah, saya akan menghantar masalah itu sehingga ke depan pintu rumah mereka, dengan bungkusan yang kelihatan sangat lazat. Saya duduk di meja, membuka buku nota baru dan mula menulis senarai hadiah istimewa untuk ibu mentua saya. Matlamat saya bukan untuk membahayakan kesehatannya. Sebagai seorang profesional perubatan, nurani saya tidak akan membenarkannya. Matlamatnya adalah untuk memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan yang tidak akan dilupakannya. Dan yang lebih penting, untuk memastikan tiada siapa yang boleh menyalahkan saya. Set hidangan istimewa saya mula terbentuk. Pertama, sebagai pembuka selera, teh buih gula Melaka. Minuman yang digemari orang muda dan kelihatan sangat menyelerakan. Saya akan membelinya dari kedai terkenal yang pernah dipuji oleh ibu mentua. Bertuahlah budak-budak sekarang, minum benda sedap-sedap. Tetapi di sebalik kemanisannya, saya akan menambah perencah rahasia, julap. Saya pergi ke farmasi dan membeli obat dalam bentuk serbuk yang tidak berwarna dan tidak berbau. Kesannya tidak kuat, tetapi cukup untuk membuatnya berulang-alik ketandas selama beberapa jam. Tidak sampai perlu dimasukkan ke hospital, sekadar cukup untuk membersihkan ususnya. Ini akan menjadi pukulan pertama untuk ketamakannya terhadap makanan yang sedang tren. Kedua, hidangan utama,
Begedil daging. Makanan yang biasa, mudah dibuat dan sedap dimakan. Saya akan membentuk begedil yang bulat dan berkilat, disalut dengan adunan telur sebelum digoreng. Kelihatan sangat menyelerakan. Tetapi rahasianya ada di dalam. Saya membeli serbuk cili padi yang paling pedas di pasar. Peniaga itu mengiklankannya sebagai pedas sampai terbelah lidah. Saya akan mencampurkan serbuk cili ini dengan banyak ke dalam inti daging, kemudian menyalutnya dengan lapisan kentang lenyek biasa untuk menyembunyikannya dengan bijak. Gigitan pertama akan menipu deria rasa dengan keenakan daging dan kentang. Tetapi semakin ke dalam, kepedasan yang membara akan meletus dan membakar kerongkongnya. Ini adalah hadiah untuknya yang selalu mencuri hidangan utama yang saya sediakan dengan penuh penat lelah. Akhir sekali, sebagai pencuci mulut, pria sumbat. Makanan yang menyejukkan badan dan baik untuk kesehatan orang tua. Pilihan yang sempurna yang tidak akan dilepaskan oleh ibu mentua yang pandai menjaga rumah tangga. Saya akan memasukkan inti daging seperti biasa. Tetapi bukannya meletakkan garam secukup rasa, saya akan meletakkan garam dalam kuantiti yang sangat banyak. Begitu masin sehingga mustahil untuk ditelan. Kepahitan pria dan kemasinan garam akan bergabung untuk memainkan simfoni yang mengerikan di dalam mulut. Hidangan ini adalah balasan untuk keangkuhannya yang mendakwa menjaga kesehatan orang lain sambil mengambil hak orang lain. Selesai merancang, saya terus bertindak. Saya pergi ke pasar raya dan membeli semua bahan. Saya juga membeli banyak makanan lazat yang lain. Seekor ayam kampung untuk dibuat sup, beberapa keping daging kambing untuk dipanggang, buah-buahan segar, dan yogurt. Saya perlu mengisi peti sejuk agar kelihatan mewah dan menarik, supaya hadiah-hadiah saya tidak kelihatan terlalu menonjol. Malam itu, Johan masih belum pulang, dan saya juga tidak menelponnya. Saya ada kerja yang lebih penting. Saya menyediakan setiap hidangan dengan teliti. Memakai sarung tangan, saya melarutkan serbuk julap ke dalam teh bui dan mengacaunya sehingga sebati, kemudian meletakkan penyedut minuman seperti biasa. Saya membentuk setiap begedil pedas, memastikan inti cili padi yang merah menyala itu tersembunyi dengan baik. Semasa menggaramkan pria, saya merasa sedikit di hujung lidah terlalu masin sehingga saya mengerutkan muka dan terpaksa meludahnya keluar. Setelah semuanya siap, saya menyusunnya di dalam peti sejuk. Teh bui diletakkan di paras mata, di bahagian pintu yang paling mudah dilihat. Begedil dan pria diletakkan di rak atas, tempat yang paling senang dicapai. Di sekelilingnya, saya menyusun makanan-makanan lain yang menyelerakan untuk mencipta perangkap yang sempurna. Setelah selesai, saya berundur selangkah dan mengagumi hasil kerja saya. Peti sejuk itu kelihatan mewah dan penuh, tetapi bagi saya, ia bukan lagi simbol kemakmuran. Ia adalah sebuah pentas. Dan saya adalah pengarah yang menanti watak utama masuk ke dalam perangkap. Seketika, rasa bersalah melintas di pikiran. Aku sedang melakukan perkara yang tidak baik. Tetapi kemudian, wajah Johan yang menjerit, awak layan mak saya macam pencuri, terbayang di pikiran. Tidak, saya tidak bersalah. Saya hanya mempertahankan diri saya dengan satu-satunya cara yang saya mampu. Saya telah memberi mereka peluang untuk berbincang secara rasional, tetapi mereka menolaknya. Sekarang, giliran mereka untuk berbincang dengan perut mereka sendiri. Beberapa hari berikutnya, suasana di dalam rumah terasa berat seperti ditindih batu. Johan akhirnya pulang lewat malam, tetapi dia tidak masuk ke bilik tidur. Sebaliknya tidur di sofa ruang tamu. Kami tinggal serumah tetapi seperti orang asing. Tiada siapa yang memulakan perbualan. Saya makan seorang diri, manakala dia makan di luar atau memesan makanan. Saya biarkan saja. Keheningan ini sebaliknya memberi saya ruang untuk menanti rancangan saya berhasil. Menurut buku kira-kira saya, ibu mentua biasanya akan datang secara berkala pada hari Selasa dan Jumat, 2 kali seminggu. Hari itu hari Kamis. Jantung saya mula berdegup sedikit laju, tinggal sehari lagi. Saya coba mengekalkan riak wajah tenang seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku, pergi kerja, pulang kerja, dan mengemas rumah. Pagi Jumat, saya menelpon pejabat dan memohon cuti separuh hari pada sebelah petang. Saya memberi alasan sedikit pening dan perlu berehat awal. Ini adalah sebahagian daripada rancangan untuk mencipta alibi saya. Saya mahu memastikan tiada siapa yang boleh mengesyaki saya berada di rumah pada waktu kejadian. Selepas pulang kerja pada waktu makan tengah hari, saya tidak terus pulang ke rumah. Saya memandu ke sebuah kafe kecil di seberang blok kondominium kami.
Kafe itu mempunyai tingkap kaca besar yang menghadap terus ke pintu masuk utama kondominium. Saya memilih tempat duduk di sudut, memesan secawan kopi hitam dan sebuah majalah. Saya duduk di situ sambil berpura-pura membaca. Tetapi sebenarnya, mata saya tidak lepas dari pintu pagar besi di seberang jalan walau sesaat pun. Masa berlalu dengan sangat perlahan. Setiap menit terasa seperti satu abad. Saya berasa cemas dan gelisah. Bagaimana jika dia tidak datang hari ini? Bagaimana jika rancangan ini gagal? Beribu soalan bermain di pikiran. Saya memujuk diri untuk bersabar. Sepandai-pandai musang, akhirnya akan kembali juga ke reban ayam yang biasa. Dan seperti yang saya jangkakan, hampir pukul 3 petang, satu susuk tubuh yang biasa muncul. Ibu mentua saya. Memakai baju kurung bunga-bunga dan membawa bakul plastik merah yang sangat saya kenali. Dia berjalan dengan tenang, langsung tiada tanda-tanda menyelinap masuk. Dia menyentuh kad akses di pintu utama dan berjalan masuk ke kawasan kondominium dengan selamba. Jantung saya berdebar. Mangsa sudah masuk ke dalam perangkap. Saya melihat jam. Pukul 2,5 petang. Saya mula mengira masa. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Saya membayangkan ibu mentua berada di dalam rumah kami. Membuka pintu peti sejuk dengan luas, wajahnya gembira melihat bahagian dalam yang penuh dengan makanan lazat. Saya bayangkan dia tanpa teragak-agak mengambil teh bui yang sejuk, begedil yang menyelerakan, dan hidangan pria yang sihat. Kira-kira 20 menit kemudian, susuk tubuhnya muncul semula di pintu utama. Kali ini, bakul plastik di tangannya kelihatan berat. Dari jauh pun saya dapat mengecam bekas kaca berisi begedil dan pinggan seramik putih milik kami yang berisi pria. Selain itu, ada beberapa beg plastik lain di tangannya. Wajahnya kelihatan sangat puas hati, dan langkahnya ringan dan gembira. Saya menghela nafas lega, tetapi di dalam dada, perasaan yang tidak dapat digambarkan membuak-buak. Keterujaan seorang pemenang bercampur dengan rasa pahit dan sedikit ketakutan. Saya telah berjaya, perangkap telah berfungsi. Tetapi apa yang akan berlaku selepas ini? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya telah menyalakan api pada sumbu peristiwa yang tidak dapat saya kawal. Saya duduk di kafe itu selama hampir sejam lagi. Saya perlu menenangkan diri dan memastikan alibi saya kukuh. Selepas membayar bil, saya berjalan perlahan-lahan pulang ke rumah. Apabila saya membuka pintu, rumah masih sunyi. Saya terus ke dapur dan membuka peti sejuk. Seperti yang dijangka, teh buih, begedil, dan pria telah hilang. Bersama-samanya, ayam kampung dan daging kambing yang saya beli tambahan juga lesap. Ibu mentua bukan sahaja mengambil umpan, tetapi juga menyapu bersih yang lain. Saya tersenyum sinis sendirian. Malam ini, mungkin tengah malam, telepon akan berdering. Dan aku sudah bersedia untuk menjawab panggilan itu. Lakonan saya baru sahaja bermula, petang Jumat itu berlalu dengan senyap yang luar biasa. Johan masih mengekalkan sikap dinginnya. Dia pulang, mandi, dan kemudian hanya menumpukan perhatian pada permainan video di ruang tamu. Saya juga tidak mahu bercakap lagi. Saya diam-diam menyediakan makan malam untuk diri sendiri. Bau masakan yang lazat memenuhi dapur, tetapi udara di antara kami tidak menjadi hangat sedikit pun. Saya makan malam seorang diri, membasuh pinggan seorang diri, dan masuk ke bilik untuk membaca buku. Saya coba berlagak tenang, seolah-olah saya sedang menunggu sesuatu yang biasa, bukan menunggu hasil perangkap yang saya pasang. Kira-kira pukul 11 malam, ketika saya sedang bersedia untuk tidur dan mula mengantuk, telepon pintar Johan di ruang tamu berdering dengan kuat, memecah kesunyian. Bunyi deringan itu berterusan, kedengaran cemas dan mendesak. Saya mendengar Johan merungut kerana diganggu, dan tidak lama kemudian, saya mendengar dia menjawab panggilan. "Halo, Ayah? Kenapa telepon malam-malam nih? Apa? Mak? Hospital? Kenapa Mak masuk hospital? Apa jadi?" Sakit perut dengan muntah-muntah teruk. "Iya, ya. Johan datang sekarang." Perbualan itu berakhir dalam sekelip mata. Saya mendengar bunyi kerusi ditolak dengan kasar dan langkah kaki Johan yang tergesa-gesa. Pintu bilik tidur dirempuh buka. Johan berdiri di situ dengan wajah pucat kerana risau, tetapi pandangan matanya terhadap saya penuh dengan syakwasangka dan kemarahan. Mak masuk kuat kecemasan. Dia bercakap sambil mengetap gigi. Dia sakit perut macam nak terburai, muntahkan semua yang dia makan. Cakap,
Apa yang kau dah buat? Saya bingkas bangun dari katil, memegang dada dan coba memamerkan riak wajah yang paling terkejut dan tergamam. Inilah saat yang telah saya latih di dalam kepala sepanjang petang. Ya Allah, kenapa boleh jadi macam tuh? Mak sakit apa sampai masuk kuat kecemasan? Apa maksud abang? Saya buat apa? Jangan berlakon. Johan mendekati saya, suaranya perlahan. Petang tadi mak datang rumah kita ambil makanan sikit. Malam nih, lepas makan makanan tuh, dia jadi macam nih. Kau ada letak apa-apa dalam makanan tuh, kan? Saya menatap matanya, coba memastikan pandangan saya kelihatan sesuci dan seinosen yang mungkin. Johan, apa abang cakap nih? Abang tuduh saya coba racun mentua saya ke? Saya kerja seharian. Saya penat sangat, lepas kerja pun saya singgah kafe dulu baru balik lambat. Saya sampai rumah pun tak nampak mak. Macam mana saya nak tahu bila mak datang dan ambil makanan apa? Kenapa tak tanya dulu, mana tahu mak ada makan benda lain kat luar? Logik saya sempurna, alibi saya adalah benar, dia tidak dapat menyangkalnya, aku tak tahu. Johan meraup rambutnya dengan wajah keliru. Tapi semuanya kebetulan sangat. Kenapa mesti makanan dari rumah kita? Saya melancarkan serangan balas, dengan suara yang sedikit bergetar kerana terkilan. Kebetulan? Atau mungkin sebab mak tak jaga makan? Makanan yang saya beli semuanya segar dari pasar raya, resit pun ada, tak mungkin ada masalah. Atau mungkin tak sesuai dengan badan mak. Dan sekejap, kenapa mak datang rumah kita ambil makanan sesuka hati tanpa beritahu saya? Makanan yang saya masak tuh untuk kita suami istri makan, ikut selera kita. Macam mana saya nak tahu sesuai ketak untuk mak? Sekarang bila dah jadi macam nih, semua salah nak letakat saya? Abang masih anggap saya nih istri abang ke? Kata-kata saya tepat mengenai kelemahannya. Fakta bahwa ibu mentua mengambil makanan sesuka hati adalah tidak dapat dinafikan, dan itu adalah satu kesalahan. Johan kehilangan kata-kata, syak wasangka di matanya masih ada, tetapi ia mula goyah di hadapan kewarasan hujah saya dan ketidakwajaran tindakan ibunya. Sudahlah, aku malas nak gaduh dengan kau sekarang. Dia berpaling dan tergesa-gesa mencapai jaket dan kunci keretanya. Aku kena pergi hospital. Esok kita bincang lagi. Selesai berkata, dia bergegas keluar dari pintu. Bunyi pintu dihempas bergema sekali lagi. Saya terduduk di atas katil. Jantung saya berdegup kencang. Lakonan pertama telah berjaya. Tetapi saya tahu ini hanyalah permulaan. Ribut yang sebenar belum tiba, dan saya perlu bersedia untuk menghadapinya. Setelah Johan pergi, rumah kembali sunyi. Tetapi kali ini, saya tidak takut akan kesunyian. Sebaliknya, adrenalin membanjiri seluruh badan, membuatkan saya segar bugar. Saya telah berjaya melepasi peringkat pertama. Saya telah menanam benih keraguan dalam kepercayaan Johan yang teguh, dan memaksanya untuk berhadapan dengan fakta bahwa tindakan ibunya tidak selalunya betul atau tidak berbahaya. Saya tidak dapat tidur. Saya berjalan mundar-mandir di dalam bilik, menyusun setiap hujah dan logik di dalam kepala. Esok akan menjadi hari yang sukar, dan pastinya akan ada soal siasat rasmi. Saya perlu bersedia sepenuhnya agar tidak menunjukkan sebarang kelemahan. Keesokan paginya, saya bangun awal seperti biasa dan bersiap untuk ke tempat kerja. Saya memilih pakaian pejabat yang kemas dan mengenakan solekan nipis untuk menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mata akibat tidak cukup tidur. Saya mahu kelihatan tenang, seolah-olah tiada apa yang perlu ditakuti atau disembunyikan. Selepas pukul 8 pagi, ketika saya sedang bersarapan, Johan pulang. Dia kelihatan sangat letih, jambangnya tidak dicukur, dan pakaiannya berkedut. Jelas sekali dia bermalam di hospital. Dia tidak memandang saya, terus masuk ke bilik tidur, mengambil pakaian, dan menuju ke bilik air. Apabila Johan keluar, saya memulakan perbualan terlebih dahulu, dengan suara yang penuh kerisauan. Macam mana dengan mak? Dokter kata apa? Johan duduk di kerusi di hadapan saya. Keletihan jelas terpancar di wajahnya. Gastritis akut. Dokter kata mungkin sebab makan makanan yang merengsakan. Sekarang dah oke sikit, tapi kena pantau lagi. Alhamdulillah, bukan keracunan makanan. Saya menghela nafas lega. Lakonan yang sempurna. Mungkin sebab makan pedas atau masin sangat agaknya. Orang tua kan sistem penghadaman dah lemah sikit, kena jaga makan. Johan merenung saya lama dalam diam. Pandangannya seperti sedang menyiasat.
Doktor tanya Mak makan apa. Mak cakap dia makan begedil dengan pria sumbat yang dia ambil dari rumah kita. Saya membulatkan mata dengan riak terkejut. Begedil dengan pria? Oh, ya. Kemarin saya ada masak 2 benda tuh. Kononnya untuk kita makan malam semalam. Begedil tuh saya letak cili lebih sikit sebab abang kan suka cakap tak ada selera sekarang. Pria tuh pulak saya terlebih letak garam, nak buang tapi terlupa. Tak sangka pulak Mak ambil yang tuh. Macam mana nih, Mak? Saya bercakap dengan sangat semula jadi. Setiap butiran kedengaran sangat munasabah. Adalah wajar saya memasak mengikut selera suami saya. Adalah biasa juga jika saya melakukan kesilapan semasa memasak. Apa yang tidak normal di sini berpunca daripada tindakan ibu mentua yang mengambil makanan sesuka hati. Letak cili lebih, terlebih garam? Johan mengerutkan dahi. Syakwa sangkanya timbul semula. Awak betul-betul tak sengaja ke, Amira? Saya meletakkan sudu dan garpu, dan menatap matanya. Kali ini, mata saya bukan lagi mempamerkan kepolosan, tetapi kelukaan dan kekecewaan. Johan, boleh tak kita berhenti? Saya dah cakap saya tak buat apa-apa. Kalau abang tak percaya, saya tak boleh buat apa. Coba fikir, kalau saya betul-betul nak aniaya Mak, saya akan guna cara bodoh macam Nick yang senang kantoi. Saya kerja dalam bidang perubatan, saya tahu banyak cara nak kenakan orang tanpa tinggalkan jejak, tapi saya tak akan buat kerja terkutuk macam tu. Saya berdiri. Suara saya tegas dan jelas. Dan satu perkara saya nak jelaskan. Makanan dalam rumah ni, saya beli guna duit saya. Saya masak guna masa dan tenaga saya. Itu harta saya. Mak masuk rumah sesuka hati tanpa bertanya dan ambil. Itu dah salah dari awal. Sekarang bila dia makan dan sakit, itu bukan tanggung jawab saya. Saya tak ada kewajiban untuk masak ikut selera Mak. Dan saya lagi tak ada tanggung jawab untuk jamin keselamatan makanan yang Mak ambil sesuka hati. Tolong sampaikan pada Mak, lain kali kalau teringin nak makan masakan saya, datanglah bila saya jemput secara rasmi. Saya akan layan dengan baik. Tapi jangan jadikan rumah ni macam pasar raya percuma. Saya tak boleh terima lagi. Selesai berkata, saya mencapai beg tangan dan berpaling untuk pergi kerja. Tidak memberinya peluang untuk membalas. Saya tahu kata-kata saya mungkin kedengaran dingin, tetapi ia perlu. Saya perlu menetapkan semula sempadan dengan jelas dan tegas. Lakonan sebagai orang yang tidak bersalah telah tamat. Kini masanya untuk bersemuka. Tetapi kali ini, saya berada di kedudukan yang sama sekali berbeza. Bukan lagi sebagai pihak yang lemah yang menuntut keadilan. Saya adalah tuan rumah. Dan saya berhak menetapkan peraturan. Saya tahu pengisytiharan perang saya pagi tadi tidak akan berakhir begitu sahaja, dan seperti yang saya jangkakan, ribut melanda lebih cepat daripada yang disangka. Keesokan petangnya, apabila saya pulang dari kerja, Johan sudah menunggu saya di ruang tamu. Wajahnya sangat tegang. Sebelum sempat saya meletakkan beg, dia berkata, Mak dengan kakak nak datang sini sekarang. Saya hanya mengangkat bahu, berlagak tenang. Baguslah. Saya pun memang nak bercakap betul-betul. Kira-kira 15 menit kemudian, loceng pintu berbunyi. Bukan lagi bunyi pintu dibuka dengan kunci pendua. Mungkin selepas kejadian ini, ibu mentua juga tidak berani bertindak sesuka hati seperti dulu. Johan membuka pintu, dan ibu mentua serta kakak ipar saya, Jasmine, masuk. Ibu mentua masih pucat selepas beberapa hari di hospital, tetapi matanya yang memandang saya penuh dengan api kemarahan. Kakak ipar pula, tidak perlu dicakap lagi. Dia sentiasa menjadi juru cakap utama ibunya, dan sekutu terkuat dalam setiap pertarungan. Mereka tidak memberi salam kepada saya. Kakak ipar terus berjalan ke arah saya dan menuding jari ke muka saya. Hei, Amira, kau ni memang perempuan jahat, kan? Apa salah Mak aku kat kau sampai kau buat dia macam ni? Macam mana kau boleh jadi manusia macam ni? Saya berundur selangkah, mengelak tudingan jarinya. Kak Jasmine, cakap baik-baik sikit. Apa yang saya dah buat? Masih nak berdalih? Jerit Kak Jasmine. Kau sengaja masak makanan pedas dengan masin, letak dalam peti sejuk bagi Mak aku makan. Kau tahu tak sebab kau, Mak aku masuk kuat kecemasan, terbaring beberapa hari, menantu macam kau ni patut kena bala. Ketika itu, ibu mentua pula bersuara. Suaranya lemah tetapi penuh dengan dendam, seolah-olah dia adalah mangsa paling malang di dunia. Amira, Mak tak sangka kau sanggup buat Mak macam ni.
Mak cuma nak tolong kemaskan rumah kau orang yang sibuk kerja, kalau ada makanan lebih, bolehlah bawa balik makan dengan ayah. Pasal makanan pun kau nak berkira sampai macam ni, sampai hati nak aniaya Mak. Ibu mentua mula teresak-esak, mengesat matanya dengan sapu tangan. Lakonan ibu dan anak itu memang sempurna. Jika ini saya yang dulu, mungkin saya sudah panik, serba salah, dan tergesa-gesa meminta maaf. Tetapi tidak lagi sekarang. Saya sudah terlalu biasa dengan taktik ini. Saya memandang Johan. Dia hanya menundukkan kepala, berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Keheningannya bermakna dia bersetuju dengan ibu dan kakaknya. Saya sadar, dalam pertarungan ini, saya masih seorang diri. Saya menarik nafas dalam-dalam, coba mengekalkan suara saya supaya tenang dan jelas. Pertama sekali, saya minta maaf kerana Mak terpaksa masuk hospital. Apapun, perkara macam ni tak ada siapa yang mahu. Mendengar permintaan maaf saya, ibu mentua dan kakak ipar mempamerkan riak kemenangan. Kakak ipar tersenyum sinis. Tahu pun salah, cepatlah melutut minta maaf kat Mak. Tetapi saya menyambung kata-kata saya, dengan suara yang lebih tegas. Saya minta maaf atas akibatnya, tapi saya tak boleh mengaku salah atas puncanya. Saya nak tanya Mak. Sebelum Mak ambil makanan dari peti sejuk rumah kami, Mak ada telepon saya tak? Ibu mentua tergamam, tidak dapat menjawab. Saya teruskan, saya nak tanya Kak Jasmine juga. Kalau jiran sebelah guna kunci pendua masuk rumah akak sesuka hati, geledah peti sejuk dan ambil makanan, akak rasa itu normal ke? Wajah Kak Jasmine merah padam, kehilangan kata-kata. Kau jangan nak samakan pulak. Mentua dengan orang lain mana sama? Oh, begitu? Maksud akak, seorang mentua berhak menceroboh ruang pribadi menantunya dan mengambil barang menantunya tanpa bertanya? Saya menatap ibu mentua. Mak, saya dah banyak kali cakap dengan Johan, bukan sebab saya kedekutkan makanan, tapi cara maktu yang saya tak boleh terima. Saya rasa tak dihormati dalam rumah sendiri. Dapur ni milik saya, peti sejuk ni milik saya. Semua barang dalam tu saya beli dengan duit dan usaha saya. Mak tak boleh anggap ia macam harta Mak. Ibu mentua bergetar kerana marah. Berani kau cakap macam tu? Rumah ni rumah anak aku. Jadi barang dalam rumah ni pun barang anak aku. Apa salahnya aku ambil barang anak aku sendiri? Rumah ni memang ada bahagian Johan, tapi ada bahagian saya juga. Kita beli guna pinjaman bersama, kita bayar hutang bersama. Saya pun bekerja, saya pun cari duit. Saya bukan menumpang dalam rumah ni, suara saya meninggi. Dan sekali lagi saya nak tegaskan, makanan tu saya masak ikut selera suami saya, untuk suami saya makan. Suami saya suka pedas, jadi saya masak pedas. Saya tersilap, jadi saya masak masin. Saya tak ada kewajiban untuk laporkan perkara tu pada Mak. Mak yang ambil sesuka hati dan makan sesuka hati. Jadi masalah yang timbul adalah risiko yang Mak kena tanggung sendiri. Kau memang menantu kurang ajar. Kak Jasmine sekali lagi coba menerpa untuk menampar saya, tetapi Johan sempat menghalangnya. Akhirnya, saat penentuan tiba, saya dengan tenang berjalan ke meja, mengambil file dokumen yang telah saya sediakan, dan meletakkannya di atas meja kopi di hadapan semua orang. Bunyi file yang terkena meja kaca kedengaran sangat kuat dan jelas di dalam ruang tamu yang tegang itu. Semua mata tertumpu ke situ. Mak dan Kak Jasmine, kata saya berkira dan coba aniaya Mak. Baiklah, hari ini kita cakap guna bukti dan angka. Saya membuka muka surat pertama. Ia adalah cetakan file Excel buku kira-kira keluarga yang telah saya sediakan secara senyap selama 3 bulan yang lalu. Teks dan angka tersusun kemas, terperinci sehingga ke sebiji bawang dan sebiji cili. Ini adalah data statistik untuk semua barangan makanan yang hilang dari peti sejuk rumah kami dalam tempoh 3 bulan kebelakangan ini, dari 15 hari bulan X hingga 16 hari bulan Y. Saya bercakap dengan nada yang tenang dan tanpa emosi. Tarikh, item, kuantiti, dan anggaran harga setiap item, semuanya dicatatkan berdasarkan resit pasar raya yang saya simpan. Saya menunjuk jumlah keseluruhan yang dicetak dengan huruf tebal di bahagian bawah halaman terakhir. Jumlah nilai harta benda yang diambil sikit oleh Mak selama 3 bulan ini ialah Rm2,875. Kita genapkanlah, Rm2,900. Rm2,900. Angka itu bergema seperti guruh. Kakak ipar ternganga, tidak dapat berkata apa-apa. Wajah ibu mentua pucat lesi,
Bibirnya hanya terkumat kamit tanpa suara. Mereka berdua tidak pernah terfikir bahwa tindakan mengambil lauk sikit, mereka boleh diterjemahkan kepada jumlah uang yang begitu besar. Saya beralih ke bahagian seterusnya dalam dokumen itu. Kalau mak dan kakak rasa saya reka datani, ini ada bukti sokongan. Saya membentangkan beberapa keping tangkapan skrin berwarna yang jelas di atas meja. Ini adalah gambar-gambar yang diambil dari rekaman CCTV di ruang tamu. Gambar nih, pada 18 hari bulan, hari Selasa, pukul 2.47 petang, Mak masuk ke rumah dan mengambil sebungkus tulang rusuk kambing dan 2 baris yogurt. Gambar nih pula, pada 28 hari bulan Y, hari Jumat, pukul 3.10 petang, Mak mengambil seekor ikan siakap dan sebungkus limau. Saya membaca satu persatu, memadankan tarikh, masa, dan item yang tepat dengan data statistik saya sambil menyelak gambar. Setiap gambar, setiap perkataan saya seperti tamparan halimunan yang hinggap di muka ibu dan anak itu. Wajah mereka bertukar dari pucat kepada merah padam karena malu dan marah. Akhir sekali, saya berhenti di halaman terakhir dokumen. Saya memandang tepat ke arah Johan, yang dari tadi hanya berdiri seperti patung. Dan satu lagi perkara yang saya nak beritahu semua orang di sini. Angka Rm 2,900 ini bukan jumlah keseluruhan bakti keluarga kecil kami kepada Mak. Sebab, setahu saya, suami saya, Johan, secara diam-diam memberi Mak uang saku sebanyak Rm 1.000 setiap bulan. Kali ini, giliran kakak ipar pula yang terkejut. Dia berpaling pantas memandang Johan dan ibunya. Rm 1.000 sebulan? Betul ke? Kenapa Jasmine tak tahu, Mak? Ibu mentua panik, menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani memandang sesiapa. Wajah Johan pucat seperti mayat. Dia tidak pernah bermimpi saya akan mendedahkan rahasia ini di hadapan kakaknya. Udara di dalam bilik menjadi sesak. Lakonan sebagai mangsa telah hancur sepenuhnya di hadapan bukti yang tidak dapat disangkal. Saya berdiri tegak, berpeluk tubuh, memandang ketiga-tiga mereka silih berganti, dan memberikan pukulan terakhir. Mak kata saya sengaja letak racun, Kak Jasmine kata saya perempuan jahat. Baiklah. Sekarang, mari kita semua pergi ke balai polis yang terdekat dan buat laporan. Saya akan serahkan keseluruhan buku kira-kira ini dan semua rekaman CCTV selama 3 bulan sebagai bukti. Saya mengangkat file dokumen itu, suara saya sedingin ais. Biar polis siasat. Pertama, sama ada saya betul-betul coba meracuni Mak. Dan kedua, sama ada perbuatan menceroboh masuk ke rumah orang tanpa kebenaran dan mengambil harta benda bernilai hampir Rm 3.000 rantaan selama 3 bulan ini jatuh di bawah kesalahan pecah rumah dan mencuri. Macam mana? Kata-kata saya meletus seperti bom. Polis. Mencuri. Perkataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Ibu mentua menggeletar seluruh badan, bukan karena lemah, tetapi karena takut. Wajah kakak ipar pucat tidak berdarah. Dia mungkin berani memaki Hamun, tetapi berhadapan dengan undang-undang adalah cerita lain. Bilik itu sunyi sepi. Tiada siapa yang berani berkata apa-apa lagi. Keheningan itu adalah jawaban mereka. Beberapa ketika kemudian, ibu mentua bangun terhuyung-hayang, tidak berani memandang saya. Jom balik, Jasmine. Mak penat. Jom balik. Kakak ipar bergegas memapah ibunya, menjeling saya dengan tajam seperti mahu menembusi saya, tetapi tidak berkata apa-apa. Ibu dan anak itu bergegas dan dengan penuh kehinaan, hilang di sebalik pintu depan. Pintu ditutup, dan kini hanya tinggal saya dan Johan di ruang tamu. Dia memandang saya dengan pandangan kosong, seolah-olah melihat orang asing buat pertama kali. Keyakinan diri dan sikap patriarkinya yang biasa telah hilang tanpa jejak. Digantikan dengan kekeliruan, rasa malu, dan mungkin sedikit ketakutan. Perang telah tamat. Dan kali ini, pemenangnya adalah saya. Konfrontasi yang menggegarkan itu tidak membawa penyelesaian segera. Sebaliknya, ia memulakan era perang dingin yang lebih menakutkan daripada pertengkaran. Rumah kami diselubungi keheningan yang berat. Johan tidak lagi tidur di sofa, dia kembali ke bilik tidur. Tetapi kami tidur di hujung katil yang berbeza, membelakangi satu sama lain, tanpa sebarang perbualan atau sentuhan. Dia tidak berani menatap mata saya, mungkin buat pertama kalinya dalam hidupnya, dia mula takut kepada istrinya. Saya tahu kami tidak boleh hidup begini selamanya. Keheningan ini hanya sementara, untuk mengukuhkan sempadan saya secara kekal, tindakan yang lebih drastik diperlukan. Saya tidak mahu peti sejuk di rumah kami menjadi medan perang masa depan.
Pagi Isnin, saya menelepon sebuah kedai barangan elektrik terpakai. Petang itu, beberapa pekerja datang. Ketika dua orang pekerja sedang bersusah payah mengangkat peti sejuk dua pintu yang besar itu keluar dari dapur, Johan pulang kerja. Dia berdiri di depan pintu, tergama melihat pemandangan itu. Awak buat apa nih? Tanyanya tergagap-gagap. Jual, jawab saya selamba, sambil menandatangani borang pengesahan jualan. Peti sejuk nih besar sangat, menyusahkan J. Dah tak perlukan lagi. Setelah pekerja-pekerja itu pergi, dapur kelihatan begitu lapang dan aneh. Johan masih berdiri di situ dengan riak wajah tidak percaya. Mungkin dia pikir saya hanya merajuk dan marah, tetapi tindakan saya menunjukkan sesuatu yang berbeza. Saya tidak lagi bermain-main. Keesokan harinya, saya memesan sebuah peti sejuk mini secara dalam talian. Peti sejuk yang sangat kecil, biasanya dilihat di bilik hotel. Tingginya hanya separas pinggang saya, dan di dalamnya hanya ada ruang untuk beberapa bekas yogurt, sedikit buah, dan sebotol air. Apabila peti sejuk itu tiba, saya sendiri yang membukanya dari kotak dan meletakkannya di satu sudut dapur, di tempat peti sejuk gergasi itu pernah berada. Saya memandang Johan dan berkata dengan suara yang tenang tetapi jelas, "Mulai sekarang, peti sejuk ini cukup untuk saya seorang. Apa yang abang nak makan, minum, atau simpan, abang uruskan sendiri." Itu adalah satu pengisytiharan. Pengisytiharan bahwa mulai sekarang, saya akan menjaga diri saya sendiri. Pengisytiharan bahwa saya tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menjaga makan minumnya. Kehidupan bersama kami yang bermula di dapur, secara rasminya telah dipisahkan. Tetapi tindakan saya tidak berhenti di situ. Masalah yang lebih mendalam bukanlah peti sejuk, tetapi perkawinan ini sendiri. Saya sadar saya tidak boleh terus hidup dengan suami yang tidak menghormati saya, tidak melindungi saya, dan sentiasa mengutamakan ibunya. Saya perlu tahu di mana kedudukan saya dalam hubungan ini, dan pilihan apa yang saya ada. Saya mencari pejabat peguam pakar perceraian di internet. Saya memilih sebuah firma dengan reputasi yang baik di sebuah bangunan pejabat di tengah bandar dan membuat janji temu rundingan. Pada hari janji temu, saya mengambil cuti separuh hari. Duduk di ruang menunggu pejabat peguam itu, hati saya bercampur baur. Tidak pernah saya sangka dalam hidup saya akan menjejakkan kaki ke tempat seperti ini. Tetapi apabila saya bertemu dengan peguam wanita itu, sikapnya yang tenang dan profesional membuatkan saya berasa lebih lega. Saya menceritakan kisah saya tanpa menyembunyikan apa-apa. Peguam itu mendengar dengan teliti, sambil sesekali mencatat. Dia memberikan rundingan yang sangat terperinci tentang hak-hak saya jika bercerai, isu pembahagian harta sepencarian seperti rumah dan kereta, pinjaman bank, serta prosedur dan tempoh masa yang terlibat. Rundingan itu berlangsung lebih dari sejam. Apabila saya melangkah keluar dari pejabat peguam, pikiran saya terasa jauh lebih jelas. Saya tidak membuat keputusan untuk bercerai serta-merta, tetapi mengetahui bahwa saya mempunyai jalan keluar, bahwa saya mempunyai hak untuk menentukan masa depan saya sendiri, sudah cukup memberikan saya kekuatan yang besar. Saya tidak sangka lawatan saya ke pejabat peguam akan terbongkar secara tidak sengaja. Petang itu, di pejabat, seorang rakan menepuk bahu Johan dan berkata, Johan, tadi waktu makan tengah hari kat Menara Center Point, aku macam nampak istri kau. Muka sama betul. Istri kau ada urusan apa kat situ? Pada mulanya, Johan tidak mengendahkannya. Tetapi apabila rakannya menambah, bangunan itu kan kebanyakannya firma guaman dengan syarikat keuangan, jantung Johan berdegup kencang. Rasa cemas dan takut yang melampau menyelubunginya. Jual peti sejuk, sekarang pejabat peguam, semua tindakan saya seolah-olah menuju ke satu arah, pengakhiran. Malam itu, setelah beberapa hari membisu, Johan akhirnya bercakap dengan saya. Dia berdiri di hadapan saya, bukan lagi dengan lagak patriarkinya, tetapi dengan suara yang bergetar. "Amira, awak pergi pejabat peguam, kan?" Saya tidak menafikannya, hanya memandangnya dengan dingin. "Ya, awak betul-betul nak bercerai ke?" Matanya penuh dengan ketakutan. "Saya cuma nak tahu tentang hak saya," jawab saya tanpa emosi. "Saya perlu tahu apa yang perlu saya buat untuk lindungi diri sendiri. Mungkin lebih baik kita bercakap melalui peguam lepas nih." Selesai berkata, saya masuk ke bilik tidur dan menutup pintu, meninggalkan dia seorang diri di ruang tamu dalam ketakutan yang semakin memuncak.
Dia mulai sadar bahwa dia benar-benar boleh kehilangan saya. Beberapa hari berikutnya, Johan hidup dalam ketakutan. Dia coba memujuk saya dengan tindakan yang kekok. Dia membelikan sarapan, tetapi saya sudah pun menyediakan bahagian saya. Dia melakukan kerja-kerja rumah seperti mengemas dan membasuh baju, yang sebelum ini tidak pernah disentuhnya. Tetapi saya tetap menjaga jarak yang dingin. Kepercayaan yang telah pecah tidak dapat dipulihkan dengan mudah hanya dengan beberapa tindakan kecil. Saya mahu melihat perubahan yang tulus dari lubuk hatinya, bukan usaha terpaksa karena takut. Perang dingin kami mungkin akan berlanjutan lebih lama, jika tidak karena satu kejadian yang tidak dijangka telah mengubah semua rancangan dan dendam, dan memaksa kami berhadapan dengan realiti yang jauh lebih kejam. Malam Sabtu, lebih kurang pukul 10 malam. Ketika saya sedang membaca buku di dalam bilik, telepon Johan berdering. Dia sedang mandi, jadi saya hanya mengerling screen. Nomor kakak ipar saya. Saya tidak mengendahkannya, tetapi panggilan itu berterusan dengan begitu gigih dan cemas. Saya mula berasa tidak sedap hati. Saya mengambil telepon dan bergegas ke dekat pintu bilik air. Abang, Kak Jasmine telepon, macam ada hal penting. Johan tergesa-gesa keluar dengan hanya bertuala, tangannya yang basah kuyup menyambar telepon. Sebaik sahaja dia melekapkan telepon ke telinga, riak wajahnya berubah serta-merta. Wajahnya pucat lesi, matanya membulat kerana terkejut. Apa? Ayah? Kenapa dengan ayah? Ayah kat mana? Wat kecemasan? Hospital mana? Abang datang sekarang. Dia menjatuhkan telepon dengan lemah, dan ia terhempas ke lantai dengan bunyi yang tumpul. Dia memandang saya, bibirnya terketar-ketar tidak dapat berkata-kata. Kenapa? Saya bertanya dengan cemas. Ayah jatuh dalam bilik air. Dia pegang dada, cakap sakit, lepas tu tak sedarkan diri. Kakak bawa ayah pergi. Wat kecemasan. Suara Johan bergetar kerana takut. Tanpa teraga-agak walau sesaat, saya terus berkata, cepat tukar baju, hospital mana, saya pandu. Johan kelihatan seperti telah hilang keupayaan untuk berpikir akibat ketakutan yang melampau. Dia hanya mampu tergagap-gagap menyebut nama hospital yang paling dekat dengan rumah ibu bapaknya. Kami bergegas keluar dari rumah. Sepanjang perjalanan ke hospital, Johan hanya duduk di sebelah, memegang kepalanya dengan kedua-dua tangan dan menggeletar. Dia tidak henti-henti menggumam, macam mana nih, Amira? Kalau apa-apa jadi pada ayah? Saya menggenggam stereng dengan kuat, coba bertenang. Sebagai seorang profesional perubatan, saya tahu betapa bahayanya simptom seperti itu. Bertenang. Kita sampai sana dulu baru pikir, panik sekarang tak akan selesaikan apa-apa. Apabila kami meluru masuk ke Wat kecemasan, keadaan agak kelam kabut, kakak ipar sedang menangis tersak-esak sambil memegang lengan dokter bertugas. Ibu mentua terduduk di kerusi menunggu, matanya kosong merenung ke hadapan, seperti orang hilang akal. Beberapa orang saudara mara yang dihubungi juga ada di situ, tetapi semuanya hanya mampu berdiri dan melihat tanpa berdaya. Udara dipenuhi dengan bau disinfektan dan ketakutan. Keluarga yang sentiasa kelihatan kuat dan suka menguasai itu kini hancur sepenuhnya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengetepikan semua perasaan pribadi. Pada saat ini, saya bukan Amira, menantu yang berkonflik dengan keluarga mentua. Saya adalah Amira, seorang profesional perubatan. Ketenangan dan profesionalisme yang dilatih melalui kerjaya saya mengambil alih. Saya dengan pantas mendekati dokter bertugas, menggantikan kakak ipar. Selamat malam, dokter. Saya menantu pesakit, saya bertugas di Hospital X. Bagaimana keadaan ayah mentua saya sekarang? Mendengar nada suara saya yang jelas dan profesional, dokter muda itu kelihatan sedikit lega. Dia berpaling kepada saya. Pesakit mengalami serangan jantung semasa tiba. Jantungnya berhenti berdegup. Mujur kami berjaya memulihkannya dengan CPR dan defibrilasi, tetapi keadaannya masih kritikal. Disyaki serangan jantung akut, memerlukan pemeriksaan dan prosedur segera. Serangan jantung akut. Perkataan itu seperti pukulan tukul besi. Johan dan kakak ipar semakin panik mendengarnya, tetapi saya tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Masa adalah kritikal. Boleh saya lihat keputusan ECG dan paras enzim jantung awal? Saya bertanya. Setelah meneliti angka-angka itu dengan pantas, saya tahu keadaan lebih serius daripada yang disangka. Adakah hospital ini mempunyai makmal kateterisasi jantung yang beroperasi 24 jam?
Pesakit perlukan prosedur intervensi koronari perkutaneus, PCI, sekarang juga. Dokter bertugas itu teragak-agak. Pasukan kami sedang mengendalikan pesakit lain sekarang, mungkin perlu menunggu sedikit. Kita tak boleh tunggu, saya memotong dengan tegas. Saya berpaling kepada Johan, abang, bagi saya telepon. Tanpa sebarang keraguan, saya menatal senarai kenalan dan mencari nomor yang disimpan sebagai Profesor Dr. Hashim, kardiologi. Beliau adalah salah seorang pakar terkemuka dalam bidang intervensi kardiovaskular di negara ini, seorang mentor yang sangat saya hormati. Saya bernasib baik karena mendapat nomor teleponnya semasa menghadiri satu persidangan. Suara yang berwibawa kedengaran di hujung talian. Hashim di sini, Profesor, saya Amira, dari Komuniti Perubatan. Maaf mengganggu pada waktu sebegini, ayah mentua saya dalam keadaan kritikal. Serangan jantung akut dengan elevasi segmen ST, keadaannya sangat tenak. Hospital di sini tidak dapat melakukan prosedur segera. Bolehkah saya bawa ayah mentua saya kepada Profesor sekarang? Tolonglah selamatkan ayah saya, Profesor. Saya menerangkan keadaan dengan ringkas, jelas, dan penuh rayuan. Profesor Hashim diam beberapa saat, kemudian berkata, "Baiklah, bawa dia terus ke Ward Kecemasan Hospital University. Beritahu mereka dia pesakit saya. Saya akan sediakan pasukan prosedur." "Baik. Terima kasih, Profesor. Terima kasih banyak-banyak." Saya mematikan panggilan dan berkata kepada dokter bertugas, "Kami akan uruskan pemindahan pesakit. Profesor Dokter Hashim dari Hospital University akan menerima pesakit dan telah menyediakan pasukan prosedur." Semua orang di Ward Kecemasan memandang saya dengan terkejut. Dokter bertugas juga terkejut, tetapi kemudian mengangguk dan mula membantu proses pemindahan. Saya berpaling kepada ahli keluarga yang masih tergamam. "Mak, Kak Jasmine, Johan, dengar sini. Kita akan bawa ayah ke Hospital University. Dokter terbaik di sana akan selamatkan ayah. Urusan dokumen biar saya uruskan. Kakak, tolong hubungi saudara mara lain untuk terus ke Hospital University. Johan, ikut ayah dalam ambulans. Jangan berhenti beri semangat pada ayah. Mak lemah, jadi ikut saya naik kereta. Semuanya akan baik-baik saja." Suara saya tidak kuat, tetapi penuh dengan kekuatan dan keyakinan. Di tengah-tengah ribut ketakutan dan kekeliruan, saya tiba-tiba menjadi satu-satunya rumah api. Ibu mentua yang sentiasa memandang saya dengan hina, kini memandang saya dengan mata yang berkaca-kaca, penuh dengan kepercayaan dan kebergantungan sepenuhnya. Dia mengangguk dengan tangan yang terketar-ketar. Kakak ipar juga tidak lagi menunjukkan sikap tajamnya, dan patuh mengikut arahan saya. Johan memandang saya. Matanya penuh dengan pelbagai emosi yang tidak dapat saya tafsirkan. Kehairanan, kesyukuran, kekaguman, dan yang paling utama, penyesalan yang mendalam. Buat pertama kalinya, dia sadar. Istri yang selama ini diabaikan dan ditolaknya adalah satu-satunya kapten yang dapat mengemudi kapal keluarga ini melalui lautan bergelora. Dia sadar akan nilai sebenar saya, nilai yang tidak dapat diganti. Perlombaan dengan maut bermula. Siren ambulans memecah kesunyian malam di bandar. Saya memandu rapat di belakang. Ibu mentua duduk di sebelah, tidak lagi menangis, hanya dia menadah tangan berdoa. Setibanya di Hospital University, seperti yang dijanjikan oleh Profesor Hashim, semuanya telah siap sedia. Ayah mentua saya terus dibawa ke makmal kateterisasi jantung. Pintu bilik pembedahan tertutup, menjadi sempadan antara hidup dan mati. Kami menunggu di luar, masa seolah-olah berhenti. Setiap saat terasa begitu panjang, ibu mentua dan kakak ipar duduk berpelukan di satu sudut, sesekali teresak-esak. Johan berjalan mundar-mandir di hadapan pintu, wajahnya pucat dan matanya merah. Dia tidak berani memandang saya, tetapi saya tahu dia memerhatikan setiap pergerakan saya. Hanya saya yang kekal tenang. Saya membelikan minuman untuk semua orang, memastikan ibu mentua mengambil obat tekanan darahnya. Sesekali saya pergi ke kaunter untuk bertanya tentang perkembangan daripada rakan-rakan sekerja. Keakraban saya dengan persekitaran hospital dan prosedur perubatan menjadikan saya satu-satunya sumber maklumat bagi keluarga. Setelah lebih 2 jam, pintu bilik pembedahan terbuka. Profesor Hashim keluar sambil menanggalkan pelitup mukanya. Wajahnya letih, tetapi matanya menunjukkan kelegaan. Prosedur berjaya. Pesakit telah melepasi saat kritikal. Salur darah yang tersumbat sepenuhnya telah dibuka dengan stent.
Nasib baik tiba tepat pada masanya. Jika lewat sedikit, saya tidak dapat jamin hasilnya. Kami semua menghela nafas lega. Ibu mentua dan kakak ipar berpelukan dan menangis tersak-esak, tetapi kali ini, ia adalah air mata kegembiraan. Johan terduduk melutut, memegang kepalanya dengan kedua-dua tangan sambil bahunya terhinjut-hinjut. Setelah ayah mentua saya dipindahkan ke unit rawatan rapi, ICU, dan semua orang mula bertenang, saya mengambil sedikit masa untuk berehat di satu sudut koridor yang sunyi. Ketegangan selama beberapa jam telah menguras tenaga saya. Ketika itu, telepon di dalam poket saya berdering. Johan, pelik. Dia menelepon dari jarak hanya beberapa meter. Saya teragak-agak seketika sebelum menjawab, Amira. Di hujung talian, suara Johan tenggelam dalam esakan. Dia sedang menangis. Lelaki yang sentiasa kelihatan kuat dan patriarki itu sedang menangis seperti seorang kanak-kanak. Ya, saya minta maaf. Dia berkata di antara sedu-sedan. Saya salah. Amira, saya betul-betul salah. Saya suami yang teruk, anak yang tak guna. Saya tak hargai Awak. Keegoan dan kebodohan saya dah lukakan Awak. Saya hanya diam mendengar. Satu sudut hati saya terasa pedih. Kalau Awak tak ada hari ini, saya tak dapat bayangkan apa yang akan jadi. Ayah saya, keluarga saya, semua Awak yang selamatkan. Masa semua orang panik tak tahu nak buat apa? Awak seorang yang selesaikan semuanya. Saya nampak. Sekarang baru saya sedar. Saya tak layak jadi suami Awak. Air mata saya mula mengalir. Air mata kekecewaan dan kesedihan yang terpendam selama ini. Amira, tolong. Tolong jangan tinggalkan saya. Boleh tak? Suaranya penuh dengan keputusasaan. Tolong bagi saya satu lagi peluang. Satu je. Peluang untuk saya perbetulkan semua kesilapan saya. Saya janji, saya akan berubah. Saya akan jadi suami yang layak untuk Awak. Tolong jangan bercerai. Saya tak boleh hidup tanpa Awak. Saya tidak menjawab, hanya berdiri dan menangis. Di koridor hospital yang sejuk, tangisan saya dan tangisannya bercampur melalui telepon. Buat pertama kalinya, saya merasakan penyesalan yang tulus daripadanya. Dinding ais yang telah saya bina di sekeliling hati saya seolah-olah mula retak. Beberapa hari berikutnya, hospital menjadi rumah kedua kami. Ayah mentua saya pulih dengan ajaib. Dia dipindahkan dari ICU ke ward biasa untuk pemerhatian lanjut. Insiden besar yang membawanya ke ambang maut itu seolah-olah telah membersihkan semua konflik dan dendam dalam keluarga. Tiada lagi tuduhan atau pandangan sinis. Yang ada hanyalah keprihatinan dan saling bergantung. Ibu mentua berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi angkuh dan merasa dirinya sentiasa betul. Dia diam-diam menjaga suaminya, dan setiap kali saya datang, matanya penuh dengan rasa terima kasih dan sedikit rasa malu. Kakak ipar juga tidak lagi tajam seperti dulu. Dia mempercayai kepakaran saya sepenuhnya, sering bertanya kepada saya tentang bacaan kesehatan ayahnya atau pelan pemakanan. Johan, tidak perlu dicakap lagi. Dia menjaga hospital hampir 24 jam. Dia belajar cara memeriksa tekanan darah dan mencatat waktu makan ubat ayahnya dengan teliti. Tetapi yang paling utama, dia memberi perhatian khusus kepada saya. Dia memastikan saya makan, dan jika saya kelihatan letih, dia akan mendesak saya pulang berehat. Setiap kali dia memandang saya, matanya penuh dengan penyesalan dan kasih sayang. Rayuannya yang penuh air mata malam itu masih terngiang-ngiang di telinga. Tetapi saya masih belum memberi jawaban. Saya perlukan masa. Saya mahu melihat tindakan yang sebenar. Kira-kira seminggu kemudian, apabila kesehatan ayah mentua saya stabil, saya tahu inilah masanya untuk berbincang. Bukan untuk mengungkit masa lalu, tetapi untuk membina masa depan dan peraturan baru untuk seluruh keluarga. Saya memberitahu Johan tentang ide saya, dan dia menyokong sepenuhnya. Mesyuarat keluarga itu diadakan bukan di rumah, tetapi di satu sudut yang sunyi di kafeteria hospital. Saya, Johan, ibu mentua, dan kakak ipar. Johan memulakan perbualan. Dia tidak berlapik, terus kepada intipatinya. Dia berdiri dan menundukkan kepala di hadapan saya dan ibunya. Mak, Amira. Johan minta maaf. Johan anak yang teruk, suami yang teruk. Suaranya tulus dan tegas. Johan terlalu lalai dan pentingkan diri. Kerana maruah dan kebodohan Johan biarkan perkara yang salah, lukakan hati istri Johan, dan hampir musnahkan keluarga Ni. Johan minta maaf pada Mak juga. Cara Johan berbakti selama Ni salah,
Sebaliknya ia menambahkan lagi konflik. Dia berpaling kepada saya. Amira, 1000 kali maaf pun tak cukup. Tapi saya betul-betul harap awak bagi saya peluang untuk buktikan dengan perbuatan yang saya akan perbetulkan semuanya. Ibu mentua tersak-esak. Penyakit suaminya dan kematangan mendadak anaknya membuatkan dia kehilangan kata-kata. Ketika itulah saya bersuara dengan tenang. Perkara yang lepas tuh sudahlah. Yang penting sekarang kesehatan ayah, dan macam mana keluarga kita nak hidup harmoni dan saling menghormati selepas nih. Saya dan Johan ada cadangan, harap Mak dan Kakak sudi dengar. Semua mata tertumpu kepada saya. Ayah dah lalui penyakit yang serius, jadi lepas nih dia perlukan persekitaran yang lebih tenang, selesa, dan mudah. Rumah lama Mak ayah tuh banyak kenangan, tapi dah uzur dan tak ada lift, susah untuk ayah bergerak. Jadi, kami suami istri bercadang untuk carikan sebuah apartemen untuk Mak dan ayah di kawasan berdekatan sini. Kakak ipar seperti mahu membantah, tetapi saya menyambung. Mungkin Mak dan kakak terfikir untuk tinggal bersama, tapi saya rasa kita semua perlukan ruang masing-masing. Mak dan ayah perlukan ruang untuk menikmati hari tua dengan selesa, dan kami suami istri perlukan ruang untuk membina keluarga kami sendiri. Bila tinggal berdekatan, senang untuk kami berulang-alik menjaga Mak dan ayah setiap hari, dan yang lebih penting, kawasan apartemen yang kami tinjau tuh ada pusat aktiviti warga emas yang sangat bagus. Banyak kelab, banyak kelas. Mak pun boleh dapat kawan-kawan baru di persekitaran baru, cari kegembiraan baru daripada hanya risaukan anak-anak. Setiap perkataan saya sangat munasabah, tanpa sebarang tuduhan atau emosi pribadi. Semuanya berpunca dari keprihatinan yang tulus untuk kesehatan ayah mentua saya dan masa depan keluarga. Ibu mentua mendongak memandang saya, matanya berkaca-kaca. Dia faham maksud saya. Dia faham saya bukan coba menolaknya, tetapi sebaliknya membuka jalan baru, kehidupan baru untuknya. Dia juga sadar bahwa perhatiannya yang berlebihan kepada kami suami istri sebenarnya berpunca dari kesunyian, karena tiada kegembiraan lain dalam hidupnya. Setelah diam seketika, ibu mentua perlahan-lahan mengangguk. Baiklah, Nak. Buatlah macam mana yang kamu rasa baik. Mak percaya pada Amira. Satu ayat itu, Mak percaya pada Amira, seperti satu mantera yang mendamaikan segalanya, semua dinding prasangka runtuh. Kakak ipar juga tiada alasan untuk membantah lagi. Satu persetujuan baru, satu peraturan baru telah dibina. Bukan dengan paksaan atau pertengkaran, tetapi dengan persefahaman dan kasih sayang. Sebulan kemudian, ayah mentua saya dibenarkan keluar dari hospital. Seperti yang dirancang, kami menyewakan sebuah unit 2 bilik yang selesa dan cerah di sebuah apartemen baru, hanya 10 menit pemanduan dari rumah kami. Johan menunaikan janjinya sepenuhnya. Kos mencari rumah, membeli perabot baru, semuanya dibincangkan dengan telus bersama saya. Tiada lagi keputusan keuangan yang dibuatnya seorang diri. Kami menghias rumah baru untuk ibu bapaknya bersama-sama, seperti pasangan pengantin baru. Pada hari ibu bapaknya berpindah masuk, seluruh keluarga berkumpul. Apartemen itu tidak besar, tetapi kemudahannya lengkap dan mempunyai balkoni untuk menanam bunga. Ayah mentua saya duduk di kerusi malas baru, memandang pemandangan di luar. Wajahnya kelihatan sihat dan puas. Tetapi orang yang paling banyak berubah adalah ibu mentua saya. Pada mulanya dia berasa janggal dengan persekitaran baru, tetapi saya tidak memberinya masa untuk berasa sunyi. Keesokan harinya, dengan alasan mahu belajar memasak, saya membawa ibu mentua ke pusat aktiviti warga emas di kawasan apartemen itu. Tempat itu merupakan ruang komuniti yang meriah. Atuk-atuk bermain catur atau membaca surat kabar, manakala nenek-nenek sedang belajar aerobik atau tarian. Gelak tawa kedengaran di mana-mana. Saya menunjuk ke arah kumpulan koir, warga emas yang sedang menyanyikan lagu-lagu lama. Mata ibu mentua bersinar. Saya tahu bahwa suatu ketika dahulu, dia adalah penyanyi yang terkenal di tempat kerjanya. Mak, nampak seronok. Apa kata Mak coba? Duduk rumah seorang diri bosan juga. Semua orang kat sini nampak gembira. Apabila saya mencadangkan dengan berhati-hati, seolah-olah sudah lama menanti, ibu mentua mengangguk, walaupun sedikit malu. Dalam beberapa hari, ibu mentua menjadi ahli koir yang aktif. Tidak cukup dengan itu, dia juga mendaftar untuk kelas membuat kuih-muih. Kehidupan ibu mentua membuka lembaran baru. Dia tidak lagi mempunyai masa untuk memikirkan apa yang anak menantunya makan atau buat hari ini. Masanya kini dipenuhi dengan latihan menyanyi,
kelas memasak, dan berbual dengan kawan-kawan barunya. Dia menjadi sangat ceria dan gembira. Kadang-kadang apabila dia menelepon kami, bukan lagi untuk mengawasi, tetapi untuk berbangga tentang pujian yang diterima oleh kumpulan koirnya atau betapa sedapnya kuih kurma yang baru dipelajarinya. Dia juga menghantar gambar di dalam kumpulan WhatsApp keluarga, menunjukkan dia memakai baju kurung yang cantik dan tersenyum ceria di atas pentas persembahan Hari Ibu. Perubahan ibu mentua memberi kesan positif kepada seluruh keluarga. Tiada lagi ketegangan. Setiap hujung minggu, kami suami istri dan keluarga kakak ipar akan berkumpul di rumah ibu bapa untuk makan bersama. Waktu makan bukan lagi medan untuk mengkritik atau membanding-banding, tetapi menjadi pertemuan yang benar-benar harmoni. Ibu mentua akan menunjukkan kemahiran memasak barunya dan bercerita dengan gembira tentang kawan-kawannya. Dia tidak lagi campur tangan dalam kehidupan kami, karena dia telah menemui kegembiraan dan makna dalam kehidupannya sendiri. 3 bulan selepas mesyuarat keluarga yang bersejarah itu, segalanya berubah sepenuhnya. Musim sejuk telah tiba, membawa angin yang sejuk, tetapi rumah kecil kami terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Johan benar-benar berubah. Dia bukan lagi lelaki yang leka dengan permainan video dan mengabaikan istrinya. Dia menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan prihatin. Dia pulang kerja tepat pada masanya, menyingsing lengan baju untuk membantu saya menyediakan makan malam dan membasuh pinggan. Kami berbual tentang segala-galanya setiap hari, dari hal pejabat hingga rancangan masa depan. Kepercayaan dan rasa hormat telah kembali, dan ia lebih kuat daripada sebelumnya. Pada suatu petang Sabtu, ketika saya sedang mengemas rumah, Johan tiba-tiba pulang bersama 2 orang penghantar barang. Mereka sedang mengangkat sesuatu yang dibungkus dalam kotak besar. "Apa nih?" saya bertanya dengan terkejut. Johan hanya tersenyum misteri. "Hadiah untuk awak." Apabila kotak itu dibuka, saya terdiam. Ia adalah sebuah peti sejuk 2 pintu yang baru dan modern, lebih besar dan lebih cantik daripada yang lama yang telah saya jual. Saya memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Johan mendekati saya dan memeluk saya dengan lembut. "Saya dah ganti peti sejuk mini itu dengan yang ni. Tak lengkaplah sarang kita tanpa peti sejuk yang penuh. Tapi mulai sekarang, kita akan isikannya bersama-sama." Dia mengucup bibir saya dengan ringan dan mengeluarkan sejambak bunga mawar merah dari belakangnya. "Terima kasih sebab tak putus asa dengan saya. Terima kasih sebab hadiahkan permulaan baru untuk keluarga kita." Petang itu, kami pergi ke pasar raya bersama-sama. Troli kami dipenuhi dengan barangan runcit yang segar dan lazat. Membeli belah bukan lagi beban saya seorang, tetapi menjadi kegembiraan bersama. Pulang ke rumah, kami menyusun makanan di dalam peti sejuk baru. Setiap rak dipenuhi bukan sahaja dengan makanan, tetapi dengan kasih sayang dan harapan. Malam itu, keluarga kami menikmati makan malam yang benar-benar mesra. Ibu bapa mentua dan keluarga kakak ipar semuanya datang. Ayah kelihatan lebih sihat dan cergas. Ibu mentua membawa kue buatan tangannya sendiri dari kelas memasak, dan senyuman tidak lekang dari bibirnya. Suasana begitu hangat dan penuh dengan gelak tawa.